I'll be your speaker tonight, insyaAllah. Jadi, please make it as leisure as we can. Leisure tetapi kita tumpukan kita punya perhatian kepada apa yang kita cuba nak kongsikan pada malam ni. Okay? Baik. Sekiranya ada soalan, please do so. Please tanya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu, sebab sesi pada malam ni adalah untuk sama-sama kita belajar. Termasuklah saya juga belajar, insyaAllah. Okay? Baik. Jadi, kita ada 3 kali seminggu kelas. Satu kelas ada Billionaire Warriors. Yang pertama, hari Isnin adalah hari kita nak berkongsi pasal Economy Recovery Solution, macam saya explain tadi. Hari Rabu kita ada hari kita nak kira-mengira, calculation, nak tengok untung rugi, especially produk GCA dan GAE. Hari Jumaat kita akan ada career development ataupun reseller program, ataupun macam mana kita nak create passive income yang agresif. Okay? So, 3 hari seminggu bersama Billionaire Warriors. Okay? Baik. So, tanpa buang masa, kita pergi kepada sesi yang pertama pada malam ni. Okay, introduction to quantum metal. Alright. Gold and silver are money. Everything else is scary. Ini Pak Cik JP Morgan bagi tahu. Okay, Pak Cik Morgan bagi tahu gold is emas dan perak ini adalah duit yang sebenar-benarnya. Lain adalah kredit. Itu yang Pak Cik Morgan bagi tahu. Jadi kita nak belajar betul ke apa Pak Cik Morgan bagi tahu ni? Okey. Sebelum tu saya nak tuan-tuan komen, clear tak visual, clear tak suara saya? Please tekan 1 ya. Kalau clear, please tekan 1. Kalau tak clear, tekan 2. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Okey, baik. Okay, now. Sebelum kita tahu kita berada di platform emas kan. Jadi, nak ke tak nak, kita perlu ada sedikit basic pasal emas. Okey, jadi kenapa emas ni? Kenapa emas? Okey. Yang pertama, emas ni adalah satu precious metal ataupun logam berharga yang sangat limited. Bermaksud sangat limited tadi, Allah dah tanamkan, Allah dah jadikan emas dalam perut bumi ini, katalah ada sekian banyak itulah yang ada. Jadi kita tak boleh nak recreate atau nak reproduce emas. Itu maksudnya. Jadi disebabkan itulah emas ni berharga, dia semakin tinggi nilainya. Okey. Baik. Yang kedua, portfolio ataupun instrumen emas ni dia adalah reverse ataupun ada negative correlation dengan economic growth. Contoh, sekiranya berlakunya krisis, investor, pelabur-pelabur akan beralih kepada emas. Kenapa? Kerana mereka nak melindungi aset mereka. Okey, seperti sekarang apa yang sedang berlaku di Palestin jadi ada political tension kat sana, ada war Jadi bila ada sedikit sebanyak ada impact kepada harga emas dunia jadi investor lebih prefer pegang emas daripada lain-lain portfolio. Okey. Baik. And then emas ni adalah dia worldwide accepted tau. Dengar worldwide accepted as high liquidity appreciating asset. Maksudnya apa? Maksudnya emas ni kita ada emas kat mana-mana di dunia pun kalau kita bawa emas diterima pakai. Sebab apa? Dia adalah high liquidity, mempunyai kecairan yang tinggi yang sentiasa meningkat naik nilainya. Okey. Contoh beza dengan ringgit ni, kalau kita dekat Malaysia, kita tak pergi jauh, kita pergi negara jiran saja, Thailand ke, Singapura ke, Indonesia ke, duit kita tu tak pernah laku dah. Kalau dulu duit kita agak strong, sekarang duit kita tak pernah laku dah. Dia tak nak, kalau boleh dia nak pakai duit mereka sendiri ataupun untuk lain. Okey, baik. Then yang terakhir, but not least, of course, emas ni adalah dia kalis inflasi. Emas ni adalah kalis inflasi. That's why ramai orang memilih emas. Okey. Baik. Kalau kita tengok emas ni, kita nak bagi keyakinan kepada diri kita ni. Kita kena tengok juga dari segi supply and demand. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ada blue line ni, nampak tak? Ini adalah exploration.
ataupun gold discoveries. Kalau dulu daripada awal dulu, daripada tahun 1990 or before that, so dia punya discoveries masih banyak. And then slowly it goes down. So almost no activities. Almost no. Ada aktiviti tapi sangat minor berbanding dengan beberapa tahun yang sudah. And then we are racing against time dengan demand tau. Demand semakin meningkat. Apabila discovery semakin tak banyak, demand semakin meningkat. So what does that tell us? So demand ni, world population adalah 7.85 billion now. Okay, 7.85 billion ini yang inilah yang berebut dengan emas yang sama. Okay, bila barang itu terhad, bila emas itu terhad, itulah yang menjadikan harga emas akan jadi naik. Faham tak? Supply kurang, demand akan naik dan harga pun akan naik. Itulah emas. Okay. So kalau kita tengok gold punya investment portfolio, gold dia mengatasi Nasdaq, mengatasi US Treasuries, mengatasi US corporate, US cash, US high yield, S&P 500. All these big investment portfolio ni, emas masih mengungguli. Okey, emas masih mengungguli, masih berada di depan. Di mana market cap emas adalah 11.3 trillion. 11.3 trillion. Okey. So Microsoft, Apple semua ni di bawah pada emas. Okey. Jadi we are in the right platform di mana kita sekarang ni menceburi dalam bidang emas. Jadi mahu tak mahu kita sebagai investor ke, sebagai konsultan ke di Quantum Metal, kita perlu ada sikit sebanyak ilmu emas. Tak payah banyak, sikit-sikit aja. Okey. Baik. And kalau kita tengok performance emas for the past 20 years, okey, dia tahun 2000 lagi, okey, dia dah naik sehingga berapa? 8 kali ganda. Okey, ini kena tahu ni, dia naik sebanyak lebih kurang 8 kali ganda. So kalau sekarang harga kurang lebih 300, 290 macam tu sekarang kan. So kalau 8 kali ganda, 20 tahun lagi harga emas jadi berapa? 2,400 per gram plus minus. Nampak tak? The potency is huge. Okey, ada potensi is huge. So don't worry, kita beli semalam emas, harga emas jatuh ke, atau kita beli emas dan kata kenapa tak untung-untung? Don't worry, kita baru beli seminggu, baru beli sebulan. Okey. Baik. Now, siapa quantum metal ni? Okay, siapa quantum metal? So, quantum metal by definition adalah an international mobile gold trader using digital gold fintech. Okay, ini adalah definisi siapa quantum metal. Tetapi hari ini saya nak bawa tuan-tuan sekalian memahami lebih beyond di belakang maksud dia, faham tak? Jadi kalau tuan-puan semua ni dalam 100 orang malam ni faham that siapa quantum metal? Quantum metal adalah platform jual beli emas. That's it. Kalau you only ambil yang itu sahaja, maka kita akan rugi. Sebab apa? Malam ni kita nak belajar quantum metal adalah satu platform yang boleh menawarkan solusi pemulihan ekonomi. Faham tak? Dia bukan sahaja hanyalah penjual emas, tetapi di belakangnya melalui fasiliti yang luar biasa di quantum metal, kita dapat economy recovery solutions. Okey, itu yang kita nak faham pada malam ini. Okey, baik. Kita tengok keabsahan quantum metal. Okey, kalau kita nak venture dalam apa-apa bisnes, kita perlu buat due diligence sedikit sebanyak. Okey, jangan mempercayai semua orang cakap. Semalam ni jangan mempercayai saya. Apa yang saya cakap ni, tuan-tuan boleh buat due diligence, your own due diligence. Tapi jangan ambil masa lama sangat, dua je rugi. Sebab kita berbulan-bulan, bertahun buat due diligence, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dah buat 5-6 figure dah income di quantum metal. Okey, nak buat due diligence tak salah, buat silakan, tapi cepat, pantas, cari guru dan terus fokus macam mana nak buat duit di quantum metal. Okey. Now, quantum metal adalah satu syarikat yang berdaftar di Malaysia, iaitu pada 30 bulan 7 2012 lagi. Okey. Kenapa kita tak kenal quantum metal? Sebab kita tak cari platform, the best platform untuk kita menyimpan emas. Kita tak cari.
Kalau kita cari, insya-Allah kita berjumpa. Okey. Ini ada company information, ialah summary of company share, iaitu mempunyai 10 juta pedak capital. Okey. Ini adalah directors and officers dalam Quantum Metal, dan ini adalah shareholders and members dalam Quantum Metal. So Quantum Metal adalah company yang legit, berada our HQ is dekat Penang, ada office di JB, ada office di KL, ada office di Kuching. Okey. Baik. Okey. Ekosistem emas. Okey, kita sebagai orang yang terlibat dalam bisnes emas ni, kita kena faham ekosistem emas. Supaya our general knowledge tadi, kalau tak mantap pun, kita ada, we are there. Kita faham. Okey, now. Untuk kita produce emas, jadi kita perlu ada lombong emas. Okey, kita perlu ada lombong emas. So, bermula daripada lombong emas, kita gali, kenal pasti tempat, kita gali emas. Daripada gali emas, from here, kita tak boleh nak jual terus tau. From gold mining ni, dia akan pergi kepada refinery dulu. Dia refinekan dulu. Dia classifykan dulu. Emas 999 atau emas 916, dia semua di situ. Okay. From refinery tadi, baru dia pergi kepada retailer ataupun goldsmith. Kalau macam kita, in our case, baru dia pergi kepada klien QBank kita lah, ataupun corporate bank-bank yang gold metal supply. Okay. And these two activity yang besar ni tadi, dia memerlukan support daripada bullion bank. Dia memerlukan support daripada bullion bank. So, this is the complete cycle of perniagaan emas yang kita perlu faham. Okay. So, from here, kita boleh nampak, so ada dua. Dia ada upstream business dan downstream business. Okay. So, upstream business ni macam ni rupanya. So, kalau current setup dari Quantum Metal sekarang ni, kita ada right, atau kita ada buat collaboration dengan Perth Mint, di mana Perth Mint ada dia own mining. Perth Mint adalah satu syarikat di Australia, okay? Dia ada dia own mining and they have their own refinery. Okay, Perth Mint adalah antara syarikat yang terbesar di dunia. Dia ada mining, dia ada their own refinery. And kita ambil kita punya physical gold daripada Perth Mint dan juga IGR, Istanbul Gold Refinery. And kita di Quantum Metal, kita menerima financing daripada ABC Bullion Bank, JP Morgan dan satu lagi bank. Okay. So, ini yang current setup dari segi dekat upstream business. Okay. Downstream business, so daripada sini, so Quantum Metal akan distribute ataupun supply emas fizikalnya kepada corporate clients. Okay. Kepada bank-bank, kepada government agencies, and juga supply kepada QBank. QBank ni kita. Siapa QBank? Kita. Consultant dan juga investor yang berdaftar dengan Quantum Metal, we are all under QBank. Okay. Ini current setup tau. And setup yang akan berlaku soon, yang ini tahu tak? Setup yang akan berlaku soon. So, apa yang berlaku sekarang ni? Okay. Kalau dulu kita hanya bergantung kepada gold mining dari Perth Mint, now we have our own gold mining. Dekat mana? Dekat bawah Sarawak. Yang mana kita buat collaboration JV dengan Besra. Besra ni syarikat IPO di Australia, syarikat yang besar, giant. Di mana recently, Datuk Lim Kosum, kita punya founder, adalah chairman kepada Besra. Yang mana Quantum Metal mempunyai biggest shareholder dalam Besra. Okay. And then, soon, we gonna have our own refinery di Sarawak. Yang mana the first refinery yang ada LBMA certified. Apa LBMA ni? London Bullion Market Association. Dia macam satu standard. Standard kalau gold dipanggil LBMA. So kalau ke gold tu ada LBMA, mana our gold is accepted di seluruh dunia. Faham tak? Kalau dulu kita hanya bergantung kepada refinery yang dihasilkan daripada Perth Mint dan Istanbul Gold Refinery, now we have our own refinery. Kalau dulu kita ada bergantung ke financing daripada Bullion Bank, ABC Bullion Bank, now kita dah ada our Quantum Metal Bullion Bank di Australia. Nampak tak? Dari segi upstream business, Quantum Metal dah dan sudah ataupun sedang menyempurnakan dari segi upstream business. Faham tak?
So, and then coming to downstream business, from here, from our own refinery, Quantum Metal supply kepada corporate and government agencies macam bank-bank tempatan dan supply kepada QBank kita seperti biasa. Dan again, soon insyaAllah dalam masa 1 atau 2 bulan ni, kita akan buka our own Quantum Metal Jewellery. The Quantum akan dibuka di mana? Di Paragon Mall Penang. InsyaAllah mungkin dalam hujung tahun ni. Okay. So, kita dah ada Quantum Metal Jewellery tau. Jadi kalau orang tanya, ramai yang kita dapat fitnah Quantum Metal tak ada physical gold. Sedangkan banyak kita hari-hari kita bercerita, hari-hari sahabat kita bercerita dalam TikTok, dalam YouTube, nak video Quantum Metal, nak video physical gold Quantum Metal hanya klik saja, tapi masih ada yang lagi bagi fitnah. Now, bila kita dah buka kita punya our own Quantum Metal Jewelry, di mana kita boleh beli gelang emas, rantai emas, kita boleh trade in, kita boleh collect sebagai collection point untuk physical gold di Quantum Metal Jewelry. Dan Quantum Metal akan jadi satu syarikat yang sangat-sangat luar biasa. Faham tuan-tuan? So, kenapa saya nak sentuh upstream dan downstream bisnes ni? Saya suka tengok satu bisnes yang kompletnya, satu bisnes yang ekosistemnya komplit. Seperti Petronas. Petronas, dia pergi cari gali, identifykan location, cari gali, keluarkan the crude oil tadi, hantar refinery dan distribute. Sama macam Petronas. Bersama kita akan jadi sama macam Petronas. Okey? Okey, baik. Now, dari segi, jom kita kenal siapa top management Quantum Metal di belakangnya. Datuk Lim Kon Soon adalah sebagai founder dan group managing director kepada Quantum Metal. Lebih daripada 20 tahun di Quantum Metal. Yang ini saya tak perlu hurai panjang lah, semua orang dah faham. Okey. And sebelah Datuk Lim Kon Soon ni ada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Mazlan bin Lazin sebagai chairman Quantum Metal. Siapa yang Tan Sri Datuk Sri Mazlan ni? Beliau adalah bekas timbalan ketua polis Malaysia yang baru bersara tahun 2021 lepas. Nampak tak? Okey. Yang sebelah kirinya pula atau sebelah kanannya adalah Haji Kamil Zaman bin Johari sebagai director di Quantum Metal. Siapa Tuan Haji Kamil Zaman ni? Tuan Haji Kamil Zaman adalah former Bank Negara ini director, pengarah di Bank Negara, berkhidmat lebih kurang 30-40 tahun di Bank Negara. And beliau punya expertise adalah public policy yang menjaga prosedur tata kelola di Quantum Metal ni. Nampak tak? And kita ada lagi yang menjaga bahagian syariah, Datuk Seri Haji Hassan bin Haji Ahmad. Siapa beliau ni? Dia adalah Syariah Committee Chairman ataupun ex-Mufti Penang. Orang Penang kenal dia ni. Dan kita ada siapa? Seorang lagi yang menjaga Tuan Haji Jamal Muhammad bin Muhammad Maidin ni. Director kepada Quantum Metal. Ataupun beliau adalah senior advisor kepada WISE. Apa itu WISE? WISE ni yang menjaga untuk intercountry transfer. So beliau kalau kita tengok Quantum Metal macam diketuai Datuk Lim bersama dengan orang kanan-kanan yang hebat ni untuk membawa kita pergi ke tempat yang lebih jauh. Kita ada polisnya, kita ada yang menjaga tata kelola public policy di Malaysia ni, menjaga pemantauan ni. Kita ada ex-mufti yang jaga syariah compliance. Kita ada Tuan Haji yang menjaga bahagian payment gateway ni untuk intercountry. So this alone kalau kita faham, ini adalah satu company yang sangat kuat. Okay? Baik. Now, kenapa Quantum Metal? Saya suka melihat dari segi daripada 6 angle ni. Saya suka melihat dari segi 6 angle. Okay? Saya suka melihat Quantum Metal ni, saya sebagai orang Islam, saya melihat kepada syariah compliant. Kerana apa? Kerana kita orang Islam ni, kita seboleh-bolehnya ataupun kita memang hanya perlu ambil daripada yang jelas, yang syariah compliant saja. Yang was-was, yang tak patuh syariah, kita tak boleh.
sebagai orang Islam. Saya tengok daripada segi angle ni, siapa komiti yang bagi syariah kepada quantum meter. Saya juga tengok siapa supplier yang bagi emas tu kepada quantum meter. Saya juga tengok security dan reliability. Secure tak emas saya ni? Secure tak pembelian saya ni? Saya beli RM10,000, saya beli RM500, saya beli RM100, even RM10. Secure tak emas saya ni? Betul ke ada emas? Saya juga tengok the credibility of the company, kepada dengan siapa dia berkolaborasi. Saya juga tengok quantum meter ni akan dekat satu company yang short sendiri. Siapa yang buat auditing dekat quantum meter? Dari segi integritinya macam mana? Saya juga tengok siapa yang di belakang quantum meter yang bagi financing. All these criteria yang saya tengok. Tuan-tuan saya tak tahu. Ini yang saya tengok. Okay? Jadi let's go by one by one. Okay. Quantum meter adalah satu platform patuh syariah yang diberi pronouncement bukan satu, bukan dua, bukan tiga, malah empat badan yang bagi yang acknowledge Quantum adalah satu syarikat patuh syariah. Yang pertama, Tawafuk Konsultasi Sdn Bhd. Okey, sebuah satu syarikat yang ada lesen dengan SC, Security Commission, yang bagi pemantauan syariah kepada quantum meter. Ini dalam Malaysia. Dan kita ada Raqabah daripada luar negara. Di mana Raqabah ni? Di New York. Kenapa sampai New York? Sebab quantum meter insya-Allah soon akan listed di Nasdaq. Jadi kita nak saham kita tadi juga disahkan oleh satu badan pemantauan syariah yang mengatakan semuanya comply. Okey. Dan produk kita juga diakui oleh Indonesia Fintech, Fintech Syariah Indonesia. Kalau tuan-tuan pergi pada Fintech Syariah Indonesia, tuan-tuan tengok quantum meter Sdn Bhd. And of course, last but not least, kita sebagai members to the World Gold Council, quantum meter adalah patuh standard pemantauan syariah IUFI. IUFI bertapak di mana? IUFI di Bahrain. Di IUFI ni ramai ulama-ulama yang pakar bahagian syariah ni, bahagian muamalah Islam. Okey. Jadi di situ saya dah rasa okey, this is good. Pasal syariah compliant, I raise my case, saya berpuas hati. Okey. Now, kita pergi tengok angle kedua pula. Dari segi reputable supplier, siapa yang bagi supply kepada quantum meter? Quantum meter dapat supply daripada mana? Daripada Potomac Australia. Di mana Potomac adalah satu syarikat, satu-satunya syarikat yang kepunyaan kerajaan Australia Barat. Okey. Jadi Potomac adalah antara the top 5 biggest refinery in the world. Again, kita juga dapat physical good daripada Istanbul Gold Refinery. And soon insyaAllah, we're going to have our own quantum meter punya supplier yang lomo kita berada di bawah Sarawak. Okey? Sangat, saya tengok yang ni, saya puas hati. Okey? Baik. Kemudian, dari segi security, adakah pembelian saya tadi RM10, RM100, pembelian GA10 saya tadi, yang saya buat recovery GCA tadi, adakah selamat? Di mana emas saya disimpan ni? Emas kita disimpan di mana? Di BRIN Singapore. Kenapa sampai kat Singapore, tak ada dekat Malaysia? Paling dekat sekali adalah di BRIN Singapore. Di Malaysia hanya ada administratif punya office. So, rupa-rupanya bila saya cek dekat BRIN Singapore ni bukan saja quantum meter simpan di situ, malah bank-bank di Asia Tenggara menyimpan emas mereka di BRIN Singapore. Kenapa di BRIN Singapore? Kenapa di BRIN Singapore? BRIN Singapore ni bila kita menyimpan emas kita di situ, dia akan automatic, our gold is 100% insured by Lloyd's of London. 100%. Kalau macam di bank, kalau kita ada 1 juta duit di bank hanya cover berapa? 250,000 sahaja. By PIDM. Okay. Kita, kalau kita ada 5 juta, ada 10 juta, 100% cover. Ada RM10, 100% cover. Okay. Baik. Okay, baik. Now, dari segi reputation macam mana quantum meter? Bila kita cek balik, quantum meter berkolaborasi dengan 4 local banks. Berkolaborasi dengan 4 local bank, iaitu Affinbank, Bank Muamalat, Alliance Bank, Raji Bank. Bayangkan satu company yang membekalkan emas fizikal di 4 local bank di Malaysia. Bukan hanya membekal emas fizikal, malah membekalkan sistem kepada bank yang saya maksudkan tadi. Okey. Jadi besar tuan-tuan. Kalau nak berkolaborasi dengan bank,
Cuba esok kita jumpa pegawai bank, saya nak supply kertas A4 dengan bank. Agak berapa lama dia akan buat due diligence dengan kita. Itu nak kertas A4 atau nak supply stationery saja. Ini nak membekalkan emas. Okey, kalau tuan-tuan nak, jangan percaya saya. Tuan-tuan pergi, kata, kalau Afin Bank, kata Afin Bank, tuan type, pergi kat Google, type Afin Bank, lepas tu type Quantum Metal. Type bank mualak, type Quantum Metal. Di situ tuan akan nampak pembekal emas kepada Afin Bank adalah Quantum Metal. Okey? Now, lepas tu saya cek lagi. Okey, wah, Quantum Metal bukan hanya membekalkan emas kepada local bank saja, malah dia membekal emas kepada international bank. Bukan sahaja international bank, bank nombor 1 di dunia, iaitu ICBC Bank. Dalam bentuk kolaborasi macam mana? Quantum Metal dilantik sebagai eksklusif distributor untuk Panda Community Gold Coin. Ni, nampak tak? Bank nombor 1 dunia melantik Quantum Metal sebagai eksklusif distributor untuk Panda Community Gold Coin. Bukan kecil-kecil Quantum Metal ni. Cuma kita tak tahu, kita was-was sebab kita tak faham. Kita tak study. Kita tak buat due diligence. Faham tak? Okey? Now, kita tengok lagi angle lain. Saya cek lagi, alamak, Quantum Metal dia bekerjasama dengan government agency. Siapa tak kenal My Angkasa ni? Dia bekerjasama dengan government agency. The biggest korporasi dalam Malaysia, My Angkasa. Orang kerajaan, kerja-kerajaan, kerja-kerjaan, dia kenal sangatlah My Angkasa ni. Okay? My Angkasa pula berkolaborasi dengan aku. 9-10 buah negara Asia ni yang mempunyai ahli lebih kurang campur 10 juta ahli. Membentuk apa? Membentuk Aku Gold. Tuan-tuan pergi Aku Gold, tengok dia punya website sebiji macam Quantum Metal. Kenapa sebiji? Sebab memang Quantum Metal yang punya. Dia membentuk collaboration. Betul. Okey? Baik. Lagi kita tengok lagi dari segi angle lain. Dia juga bekerjasama dengan Arano. Arano adalah GSC sebagai salah satu tempat untuk our collection point untuk physical gold. Okey? Kemudian kita tengok lagi bekerjasama dengan DPIM, terbaru dengan Semboyan, dan banyak lagi nama-nama yang besar bekerjasama dengan Quantum Metal. Okey? Dari segi auditing, short sendiri Quantum Metal, siapa yang melihat aktiviti Quantum Metal ni? Quantum Metal sebagai satu precious metal dealer, automatic Quantum Metal jadi reporting unit kepada unit AMLA, Anti Money Laundering and Counter Financing Organisation Act, di bank negara. Segala aktiviti pembelian Quantum Metal ni dipantau oleh Bank Negara Malaysia melalui unit AMLA ni tadi. That's why we cannot buy produk Quantum Metal melalui CDM, deposit cash dekat stesen minyak tu ataupun dekat bank-bank, menggunakan mesin kita tak boleh. Sebab apa? Dia hanya dibenarkan melalui online FPX ataupun di counter bank sahaja. Sebab apa? Di situ ada berlakunya screening di mana source of money tadi. Okay? And then Quantum Metal at least daripada 2 Taufuk dan Rokobah ni yearly audit. Memastikan Quantum Metal berada di landasan yang betul, dan tidak menyimpang daripada syariah tadi. Okey, itu dari segi auditing and integrity. Okey, kemudian kita tengok juga dari segi macam mana Quantum Metal creating the financing tadi. Dia menggunakan commodity trading platform Syuraka. Syuraka adalah e-dagang untuk to create ataupun to produce liquidity untuk financing kita tadi, di mana di belakangnya kita ada ABC Bullion Bank yang support segala aktiviti financing Quantum Metal. Ni one of the bank, dia ada 2-3 bank lagi ni, if I'm not mistaken. Okay, itulah alasan-alasan yang saya tengok melihat angle kenapa Quantum Metal. So apabila saya faham semua ni, saya pun rasa lega. To me, saya rasa lega. Jadi saya cek balik, okay, Quantum Metal ni is going globalization. Dia dah bertapak di China yang ada 1.4 billion population. Dia bertapak di India, dah ada dekat Vietnam, di Brunei dah ada, di Filipina dekat Cebu dah ada, Singapura, di Australia dah ada, di Indonesia dah ada, di Thailand dah ada, di South Africa dah ada. Tadi saya come up dengan satu video yang kawan saya hantar. Beliau berada di Singapura. Kat mana? Dekat office Quantum Metal di Singapura. Laju betul. Kita masih terhegi-hegi di Indonesia, kawan kita dah ada dekat South Africa dah. So now soalannya, are we ready? But we are now, kita ada access a quarter of world population.
suku daripada population, kita dah ada access untuk kita market kita punya produk di quantum meter. Hanya kita perlukan smartphone and laptop saja. Okey, boleh? Okey, baik. Dan saya tak nak share. Okey, baik. Sebelum saya berakhir untuk company introduction ni, saya nak share pasal Quantum Meter Financial Report tahun 2022. This is public report. You can go to SM, pay RM100 plus, you can get this report. So, kita tengok macam ni. Okey. Ini adalah Quantum Meter Sdn Bhd. Dia punya auditor ataupun auditor dia adalah PKF PLT. You check balik PKF PLT, wah, PKF PLT adalah international company. Yang berada di banyak buah negara yang mereka buat auditing. Okey, kita tengok ini 30 bulan 2022 sehingga 14 bulan 4 2023. Berbangsa this is the most recent one. So kita tengok report dia macam mana. Okey. Report dia mengatakan okey, current asset untuk quantum meter sekarang adalah sebanyak 3.2 bilion. Current asset quantum meter 3.2 bilion, tuan-tuan. Okey, yang saya cakap bank nombor satu dunia ICBC Bank tadi, dia punya aset lebih kurang 3 lebih kurang 3.5 billion USD. Not very far daripada quantum meter tau. Ini kita tengok keuntungan after tax tau adalah 418 juta. So, kita tengok macam ni, kalau orang faham pasal financial report, quantum meter bukannya satu company yang kecil. Yang mengecilkan quantum meter adalah kita, sebab kita tak belajar, kita tak faham siapa quantum meter. Okey? Boleh? Okey. So, itu saja untuk perkenalan company. Ada soalan nak tanya? Saya baca sini sekejap. Okey. Okey. Video ni akan di-share, tapi saya minta jangan kita uh, um, postkan sangat di social media, hanya untuk apa? Untuk kita punya record dan pembelajaran sendiri saja, sebab ada dalam informasi dalam slide ni memang tidak sesuai, especially logo-logo yang kita pakai tu kita tidak dibenarkan sebenarnya. Okey, saya stop yang ini dulu, saya share untuk sesi kedua. Okey. Baik. Okey. Now kita sudah masuk untuk sesi kedua, iaitu Quantum Meter Product Mastery ataupun Economy Recovery Solution yang ditawarkan oleh Quantum Meter. Okey? Baik. Always ask. Okey? ASK. Always seek for knowledge. Ini tuan-tuan kena, saya suka cakap macam ni sebab ramai kita lah, saya especially, kita pandai rendah pada ilmu. Bila kita pandai rendah pada ilmu, kita tengok perbezaan sahabat-sahabat kita, oh sampai 5, 6 angka, 7 angka sebulan gajinya, income-nya. Tapi kita nowhere. Kat mana kita ni? Sebab kita tak cukup ilmu, kita memandang rendah pada ilmu. Okay? Baik. Sebab saya percaya, knowledge ni, dia akan membuka kepada pintu opportunity tau. Pintu-pintu peluang. Dan juga achievement. Ataupun pintu kepada sukses. Ataupun pintu kepada kejayaan, kekayaan. Itu knowledge. Kalau kita ada 10 juta sekalipun hari ini, kita mungkin ada kosong esok. Kenapa? Sebab kita tak ada knowledge, orang boleh tipu kita. Tapi dengan ilmu, walaupun kita ada RM10 dalam poket, kita boleh buka akaun quantum meter and we can grow. Dalam masa 6 bulan, 1 tahun, kita boleh sampai 5, 6 angka sebulan. Itu dah power of knowledge. Di malam ni, kita nak cari knowledge tu lah. Okay? Baik. Now, okay. Selalunya, orang kita ni, okay, orang Malaysia, dia suka simpan duit. Tapi orang yang simpan suka duit memang dah cukup bagus dah sebenarnya. Tapi sayangnya, nak simpan duit pun tak ada orang Malaysia sekarang. Okay? Nak simpan duit pun tak ada. Okay? Jadi malam ni saya nak mengajak daripada simpan duit, kita nak simpan apa? Kita nak simpan emas. Duit kita ni, kita tukar kepada emas. Dan kita start mengumpul emas. Kedua-dua ni adalah saving tau. Dua-dua ni adalah saving. Tetapi perbezaan ni sangat nyata. Contoh, kalau kita simpan duit, walaupun nombor itu berubah sentiasa meningkat naik, tetapi nilainya semakin berkurang.
Okey, contoh. Inflasi adalah 4%. So, 4 tolak 4 adalah berapa? Kosong. Kita tak realize, kita sebenarnya grow our money at zero rate. Faham tak? So, analogi lain lagi, contoh, kalau kata ada RM50 dalam 20-30 tahun sudah, kita boleh beli apa tu? Penuh troli tau. Kita kena ajak adik-beradik kita untuk bantu kita angkat bahan makanan. Okay? Tapi RM50 yang sama kalau kita gunakan untuk pergi shopping sekarang, kita pun tak nak keluar rumah. Mana cukup RM50? Pampers anak pun tak lepas. Berbeza dengan emas tau. Emas kalau kita mengumpul walaupun dari segi nombornya, gramnya hanya sikit saja bertambah setiap okey. Sekejap ya. Semua dengar saya ke? Semua dengar? Dengar cakap satu. Dengar cakap satu. Okey, dari segi visual nampak ke visual? Visual nampak tak? Dari segi visual nampak? Saya nak putus-putus. Sekarang nampak tak sekarang? Okey, saya keluarkan sambil video sekejap, saya takut mengganggu ni. Okey, baik. Okey. Okey, baik. Okey. Sekarang nampak? Nampak tak? New screen nampak tak? New slide nampak tak? Saya takut ada hang. Nampak? Okey, good. Terima kasih banyak. Okey, now. Okey, kalau kita tengok, sebab kita nak belajar ni, bukan kita hanya nak belajar, kita kena tahu juga data-data yang lepas. Kita tak boleh seronok, kita baru masuk bulan ni, kita cerita pasal data bulan ni saja. Kita tak nak macam tu. Kita nak apa? Kita nak konsultan atau investor yang bijak. Konsultan atau investor yang berilmu. Kenapa saya cakap tadi? Kunci knowledge tadi. Sebab kita nak jadi investor yang luar biasa. Kita tak nak biasa-biasa. Okay? Baik. Kalau kita tengok investment based on 6 tahun kebelakang daripada 2017 sehingga 2022. Okay? Nampak tak yang biru-biru ni? FD bagi pulangan sebanyak 2.42% in average per year. Tabung haji 3%. ESB 5.6. ESB last year bagi 4.1%. KWSP 5.8. Yang paling tinggi unit trust. Masih yang biru, nampak yang biru ni? Nampak tak kawan sebelah kita ni? Pergi ke mana? Ini yang dikatakan simpanan kita yang dicuri oleh inflasi ni tadi. And majority yang kita sayang sangat menyimpan duit kita dekat instrumen-instrumen macam ni, dia bagi kita single digit persen profit per month saja, per year saja. Nampak tak? 2 hingga 8% saja setahun. Paling tinggi 8%, jarang sangat berlaku 8%. Jadi from now, kita nak belajar malam ni, macam mana kita boleh triplekan, double atau triple percent profit per year. Boleh atau tidak? Okay? Itu kita nak belajar pada malam ni. Okay? Baik. Now, okay, saya faham malam ni ada yang orang baru. Ada orang baru. Orang baru sila tekan 2. Kalau orang baru tekan 2, orang baru tekan 2. Baru masuk baru. Okey, ramai baru. Yang ada yang belum daftar tak? Okey, kepada yang belum berdaftar. Okey, kepada yang belum berdaftar, sila cari kawan tuan-tuan yang bawa tuan-tuan masuk dalam kelas ni, yang bagi link. Ambil link beliau, daftar dengan mereka. Okey. Untuk yang baru berdaftar ni. Okey. Untuk yang baru berdaftar, apa yang kita patut buat selepas kita register ni? Apa yang kita patut buat? Okey. Apa yang kita patut buat? Okey, pertama sekali, saya selalu cadangkan cepat-cepat layakkan diri sebagai introducer. Macam mana nak jadi introducer ni? Kita kena beli 1 unit JE kali 10 ataupun 3 unit JE kali 5. Kenapa nak kena beli yang ini? Paksaan tidak paksaan. Ini adalah suggestion daripada orang yang kita yang dah lama ni. Okay, kerana kita nak apa? Kita nak emas percuma.
kita nak profit immediately, kita nak rebate ataupun kita nak commission, tak kisahlah apa nama kita nak bagi sekalipun, untuk pembelian kita yang seterusnya. Okey, kalau kita beli GA10 2%, kita beli GA5 5% kita dapat, kita beli GSA untuk buat GC 0.5% kita dapat. So di Quantum Mentor, for your information untuk yang baru-baru ni, bila kita bermula di Quantum Mentor sebagai member biasa, kita dipanggil investor. Dipanggil investor. Bila kita beli GE 10 satu unit atau 3 unit GE kali 5, kita dipanggil apa? Introducer. Introducer. Ini yang saya maksudkan. And then kita naik lagi ke atas, kita panggil dealer. And then DD. And then merchant. And then merchant developer. And then senior merchant. Inilah ranking-ranking di Quantum Mentor. Yang saya maksudkan di sini adalah di sini. Kalau tuan-tuan di sini tak membeli unit GAE kali 10 atau 3 unit GAE kali 5, tuan-tuan buat berapa banyak sekali pun buat GCE nanti yang kita nak belajar nanti, tuan-tuan tak akan dapat apa-apa rebate. Okay, that's why yang belum jadi introducer, cepat-cepat jadi introducer. Tak apa, terdapatkan emas percuma ni tadi. Okey? Okey, untuk yang subjek ni nanti, yang ke atas kita ni, kita cover hari Jumaat. Hari Jumaat, pukul 9 malam. Okey? Baik. Now, ini adalah produk asas di Quantum Mentor. Ada 3 produk utama di Quantum Mentor. Okey? Yang pertama, kita produk yang dinamakan GSA, Gold Storage Account, di mana dia transform, nampak yang saya merah ni, dia transform fiat, bukan kereta fiat, dia transform duit kertas kita kepada emas. Dia transform duit kertas kita kepada emas. Selesai. Okey? Itu fiat, iaitu untuk GSA. Untuk yang produk kedua pula, dia preserve, nampak tak preserve? Preserve ni dia panggil GCA, Gold Convert Account. Okey, kalau ini tukar kepada gold, ini daripada gold kepada cash. Nombor 2 ni GCA, gold kepada cash, Gold Convert Account namanya. Okey. Yang ketiga ni GAE, Gold Asset Enhance. Okey. GAE ni dia gandakan. Nak gandakan kita punya aset. Yang ini tuan-tuan semua familiar gambar yang ni semua selalu guna dalam kita punya support group Okey. Saya ni malam ni kita nak buat seringkas yang mungkin supaya tuan-tuan faham. Okey. Apa kelebihan Quantum Mentor ni? Apa kelebihan Quantum Mentor? Okey. Dalam produk Quantum Mentor ni, dia ada unsur ataupun karakter dalam produk Quantum Mentor yang ditawarkan kepada kita ni, dia ada unsur-unsur yang boleh menyelamatkan dan memaksimumkan. Apa maksud menyelamatkan dan memaksimumkan? Okey, dia boleh menyelamatkan belanja hangus kita ni, yang hangus lentum bertahun-tahun dah kita bekerja ni, satu aset pun tak create. Itu maksud yang menyelamatkan. Apa maksud memaksimumkan atau menggandakan? Daripada kita dapat 2-3% ni, kita dapat 20%, 40%, 100%, 150% keuntungan setahun. Kalau kita pandai optimiskan fasiliti yang ditawarkan oleh Quantum Mentor. So, anda yang mana satu? Saya nak dua-dua. Anda yang mana satu? Jadi malam ni kita nak belajar macam mana produk Quantum Mentor dapat menyelamatkan perbelanjaan hangus kita. Bagaimana produk Quantum Mentor dapat memaksimumkan aset kita. Okey? Baik. Now, produk summary. Kita ada GSA, kita ada GCA, kita ada GAE. Okay, bear with me bear with me. Okay, baik. Kita pergi satu persatu. GSA, nampak tak? Kena faham ni, transform. Maksud ada duit tukar kepada emas. That's it. Itu yang akan berlaku di GSA, di mana pembelian minimum yang dibenarkan dekat GSA adalah RM10. Di GSA ni kita boleh beli. Dia dinamakan QM Sell. Kita klik dekat GSA, dia ada QM Sell. Kita beli. QM jual, kita beli QM Sell. Kita boleh jual balik. Dia dalam QM Sell, QM Buy. Okey? Di fasiliti GSA ni. And then kita boleh transfer. Transfer gram ataupun duit menggunakan akaun kita tadi daripada Quantum Mentor punya members kepada Quantum Mentor punya members. Sama function macam kita transfer duit CIMB ke Maybank, Maybank ke Maybank, Maybank ke RHB, sama. Dia boleh transfer betul apa? Dia boleh transfer RM ataupun gram. Okay. And then di sini juga kita di GSA dia ada fungsi apa? Fungsi physical
withdrawal. Kita nak withdraw emas fizikal kita bermula daripada berapa? 0,01 gram sehinggalah 1 kilogram. Okey. Jadi fasiliti nak buat physical withdrawal ni ada tiga option. Okay, yang pertama, home delivery. Dihantar ke rumah. Kita klik-klik aja, duduk rumah, bersila minum air kopi, ada orang ketuk ke rumah, hantar kat kita. Macam orang kaya kita kan, delivery. Yang kedua, kat mana? Dekat Aranu Tekun. Dia collect Aranu Tekun. Jadi kita boleh collect dekat Aranu Tekun berdekatan dengan ketiga, dengan rumah kita. Yang ketiga adalah ATM Gold. ATM Gold hanya berada di dua tempat, tiga Khamis tu insyaAllah, iaitu di Penang, di KL atau PJ dan di Johor Bahru. Soon insyaAllah. Okay, ada tiga tempat ATM Gold. Okey, ini GSA. GSA umpama macam kita ada account bank lah. Account bank simpan duit, GSA account simpan emas. Ingat tak slide pertama tadi? Kita nak simpan apa? Kita nak simpan emas daripada simpan duit. Kenapa? Kita dah belajar tadi sekejap. Okey, baik. Produk kedua ni GCA. Nampak tak? Preserve. Kalau GSA tadi kita dapat ini sahaja, untuk GCA kita dapat ditambah satu lagi, daripada emas dia convert kepada cash. So dia dapat cash 85%. Yang kita akan ulas kejap lagi insyaAllah. Dan yang ketiga, kita ada emas enhance, dapat tak? Menggandakan 10 kali ganda. In a summary, kita boleh buat macam ni. Okay? Katakanlah kita ada RM1,000. RM1,000. Katalah kita ambil mudah harga 200.5 lah, senang dan kita dapat 4 gram. So ini akan berlaku di akaun GXC. Ada 1,000 nak tukar kepada emas, dapatlah emas 4 gram. That's it. Itu akan berlaku. Okey. Nampak tak dia guna transform? So kita tak nak guna beli tau, kita guna transform. Sebab kita tak nak beli, kenapa? Masyarakat kita ni skeptikal. Bila beli je dia nampak dia associated dengan keluar duit. Beli, nak kena beli, berbelanja. Sebenarnya membeli emas ni, dia bukan berbelanja. Kita hanya menukarkan daripada duit kertas kita kepada emas. Kepada currency yang lebih unggul. Kepada currency yang kalah inflasi. Itu saja. Okey? Baik. Manakala GCA pula, nampak tak? Preserve. Preserve. Kalau 1,000 tadi, kalau kita buat GCA tadi, kita dapat 4 gram dan dia tidak berhenti di situ. Dia akan dapat 800.5 RM, 85% daripada duit kita. Nampak tak? So beza GSA dengan GCA. S dengan C. S saving, C convert. Kertas kepada S saving, duit kertas kepada emas. C convert, emas kepada cash balik. Nampak tak? Okey. Ada pun GAE, nampak tak? Enhance ni. Dia gandakan. Kalau kita sini RM1,000, yang dapat 4 gram, dapat berapa? Dapat 40 gram. So ini adalah summary yang kita perlu tahu, letak dalam kepala kita. Kepada yang baru tu, jangan masih lagi tertukar-tukar. Saya nak buat GE lah. Saya nak buat GSA lah. Faham tak? Dia macam dia confuse. So you have this, cuba ambil gambar, letak dalam kepala kita dia. GSA macam ni je, GCA macam ni, GAE macam ni. Dan kemudian kita fahamkan apa kelebihan antara semua ni. Okay? So malam ni kita nak duel lebih kepada GCA dengan GAE, dua beradik ni. Sebab dua beradik ni yang ada yang kita katakan dapat menyelamatkan dan dapat menggandakan. Okey? Boleh? Okey, baik. Okay, now. Ini saya tak nak cover. Okay. So, kelebihan pertama, menyelamatkan. Okey, kelebihan pertama, bagaimana yang kita katakan tadi, produk quantum meter dapat menyelamatkan belanja kita. Okey. So, ini adalah GCA. Ingat kita nak cerita pada malam GCA dan GA. Ini adalah flowchart GCA. Kalau dulu kita dapat gaji, okey, kita tak nampak dah sebelah kanan ni. Kita akan nampak, terus nampak nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar hutang, nak bayar kredit kad, nak bayar bil anak sekolah, semua macam kat sini. Kalau dulu. Okey. Jadi sekarang apabila tuan-tuan faham pasal GCA ni, understand this flow chart. Sekarang ni cadangan kita sekarang ni, dapat gaji, you terus buy gold, beli emas kat sini. Pergi ke sini dulu.
Dia orang tanya, okey, kalau aku beli emas, gaji 1,000, aku nak makan apa? Nak bayar sewa rumah dengan apa? Itu kalau beli emas secara biasa. Sekarang kita beli emas di Quantum Metal menggunakan fasiliti GCA. Bila kita menggunakan fasiliti GCA, iaitu kalau kita beli emas dekat GSA, dan kemudian kita tik kat sini, tik convert to gold convert, bermaksud kita nak apply GCA punya fasiliti, yang mana automatik dia akan bagi kita saving 100%, spend 85%, di mana apa yang akan berlaku adalah the moment we do this, kita akan dapat saving 100%, dapat emas dan dapat belanja 85%. Di sinilah kita belanjakan. Nampak tak? Belanjalah dengan senang hati, habiskanlah perbelanjaan. Kenapa? Sebab knowing that kita ada backup kita kat sini. Ini adalah flowchart GCA. Okay? Okay, now. Okay. Now, kita belajar sikit lagi dalam GCA. Ini kan nampak tak? Nak menyelamatkan gaji dulu. Okay? Now, contoh, kalau kita ada gaji 10,000. Okay, don't worry pasal 10,000 ni. Tuan banyak sangatlah 10,000, gaji saya 2,000 je. Tak kisah. Malam ni kita faham tak? Seorang komen? Sekarang okey tak sekarang? Okey, saya offkan video dulu sebab video nanti dia kacau kita punya presentation. Okey, baik. Okey, now. Katakanlah kita bergaji 10,000 kita bergaji 10,000. Okey. Kita bergaji 10,000. So kita belajar tadi GCA punya flow chart tadi, Mr. Jadi beritahu, gaji 10,000 beli emas dulu. Okey, so what's going to happen? Kita beli emas dulu. Okey. Beli emas dapatlah 37.38 gram. Okey, tak kisahlah mengikut harga semasa. Okey. Kemudian Mr. Jadi bagi tahu beli emas dapat 85%. Dapat 85%. Betul tak ini? So ini tuan-tuan, insya-Allah dia confirm berlaku. Especially yang ni. Ini akan confirm berlaku 85%. Yang ini tak confirm. Bergantung pada harga emas semasa. Dia mungkin lebih, dia mungkin kurang. Okey. So proses ni dia akan berlaku. Sebab inilah bisnes model quantum method. So apa yang berlaku sebenarnya, okey, saya nak bagi tahu apa yang akan berlaku sebenarnya. Kita ada asal berapa gaji kita? 10,000 kan? Okey. 10,000 mesti jadi kata beli emas, then you will get emas. Okey. Nilai dia berapa? 10,000. Betul? And then mesti jadi kata dapat 85%, you akan dapat 8,500. Okay. You total up ni, you akan jadi berapa? 18,500. Dapat 18,500 dalam sekelip mata saja. Bermaksud apa? Aset you asal daripada 10,000, you dah kembangkan dia, you dah regangkan dia by a factor of 1.85 ataupun sebanyak 85%. Setiap bulan you dapat 85% extra you punya gaji. So what you gonna do with this? Di sinilah you akan belanja. Bayar kereta, bayar rumah, bayar bil-bil, bayar hutang, di sinilah. Habiskan. Nampak tak? You punya emas ini akan tersimpan rapi, berkilau-kilau, bekerja untuk you 24/7. Tak berhenti-henti. Okay? Faham setakat ni? Okay, now. So what's going to happen next? Kenapa saya Jadi kenapa saya pilih 7 tahun? Sebab saya nak tunjukkan potensi kenaikan harga emas tadi. Okey? Jadi yang kita ambil 8,500 ni tadi, kita dikenakan fee sebanyak 3.5% per year. Yang mana the lowest in the world. The lowest in the world. Yang mana setahun kita bayar 297, 2 tahun
3 tahun sampailah 7 tahun kita bayar RM2,882.50. Di mana fee ni kita tak perlu risau, tak perlu pusing, tak perlu termenung, kita tak perlu bayar. Maksud saya tak perlu bayar di sini, untuk GCA ni we do and we forget. Okay, we do and we forget. Okay, di mana kita tak perlu memikirkan nak fork out our money daripada kita poket kita, daripada simpanan kita untuk bayar fee, tak payah. Okay, dengar yang itu dulu. Baik. 7 tahun kemudian, harga emas naik 665. Okay. Berapa emas kita ada tadi? 37.38. Okay, 37.38 darab 665 dah jadi 24,000. Nilai emas pada masa tu. Bila? Pada 7 tahun kemudian. Okay, now, daripada 24,000 ni tadi, remember not, kita ada dah ambil 85%. Iaitu daripada tadi 10,000 tadi 8,500, kita dah pakai 8,000, dah habis dah. Memang tak ini. Okey. Dan kemudian nampak tak? Kemudian fee yang kita dikenakan selama 7 tahun adalah RM2,082. Okey. And then you total up yang ini, you minus semua sekali, you ada lagi balance 14,000. Nampak tak? Bila kita bayar fee 7 tahun kemudian. Bila kita bayar fee 10 tahun kemudian. Bila kita bayar fee 20 tahun kemudian. Bergantung kepada kita. Bila kita nak terminate atau bila kita nampak ada keuntungan, masa itulah kita nak terminate. Nampak tak? So bayangkan dengan 10,000 yang pertama tadi, kita dah spend 8,500 7 tahun lepas. Kemudian datang balik ni RM14,275.20. Datang balik kepada kita. Okey. Jadi bayangkan kalau 10,000 ni yang awal ni tadi, kita tak buat GCA. Mana pergi 10,000 ni? Hangus lentung, tak ada lagi. Yang tinggal kenangan saja. So ini sebulan yang kita buat. Katalah kita buat 7 tahun istiqamah. So darab 12 setahun, darab 7 tahun, kita akan ada insyaAllah 1.2 juta menunggu kita dengan hanya kita berhijrah. Dengan hanya kita dengar kelas Mr. JJ malam ni dan kelas sahabat-sahabat kita sebelum ni, dengan hanya kita fahamkan apa itu GCA, dengan banyak kita faham macam mana nak buat GCA, dah ada 1.2 juta aset menunggu kita after 7 years. Untuk contoh yang ini. Nampak tak? Boleh faham? Ada soalan tak? Ada banyak soalan nampak ni. Sekejap apa ni? Kejap saya ambil satu-satu ya. Ada yang tak faham, tak apa. Satu-satu. Okey. Muhammad Ashraf, automatik terbayar balik bila kita jual balik emas from GCA. Betul. Dia akan automatik didat selepas 7 tahun. Okey. Ada soalan lagi. Maksudnya lebih kurang macam pakai dulu bayar kemudian. Kurang lebih. Kurang lebih. Sebab dia macam konsep pajak. Tapi dia bukan pajak, dia GCA. Sebab pajak di luar sana berbeza dengan pajak kat Quantum Metal ataupun GCA kat Quantum Metal. Pajak di luar sana kita berhutang. Dengan GCA kita tak berhutang. Kita pakai fasiliti dia tadi. Dia tidak panggil hutang. Okay? Tuan, selepas GCA, sekejap saya baca soalannya. Mana ni? Tolong baca. Okey, 14,000 tadi selepas 7 tahun. Betul. Kenapa darab 12? Kenapa darab 12? Sebab yang kita buat 10,000 ni setahun aja. Kita buat setahun dan 7 tahun kemudian hasil dia. Kalau kita buat setiap bulan, maknanya kita darab 12 bulan setahun, darab 7 tahun. Jadi dapatlah satu poin kita. Syahri, wajib bayar bulan-bulan. Tak perlu bayar bulan-bulan. Saya cakap, tak perlu risau. We do not have to worry pasal management fee. Biar tersimpan dalam akaun kita tadi, sistem yang akan auto calculate untuk kita. Katakanlah kita decide 6 bulan harga emas dah naik melonjak tinggi, 6 bulan tu dia akan kontra segala-galanya. Jadi kita bayar melalui apa? Kita bayar melalui keuntungan emas kita tadi. Okey? Boleh faham? Sekejap address dulu. Tuan, saya baca. Selepas GC tolong baca soalan banyak yang saya tanya. Okey. Okey, saya tengah baca sekarang. Okey. Nora Rinawati Ahmad. Kat mana tak faham Nora Rinawati? Kat mana? Kat mana tak faham?
Finas Zuki, simpanan 50% setiap bulan, dah, ya betul. Okey, 15% tu kita consider sebagai our forced saving. Okey, 50% itu ada di situ. Kalau kita nak ambil esok pun boleh. Terminate kita ambil 50% ataupun whatever left. Whatever left bermaksud grammage kita banyak tu kita dapat, pastikan harga kita beli tu pada harga hari kita beli tu lebih tinggi daripada harga yang kita nak terminate. Barulah ada keuntungan. So 15% tadi memang ada dalam tu. Contoh, kalau ikut yang asal, gaji 10,000 tadi, kita dah ambil 8,500, sepatut emas yang ada adalah nilai 1,500. Tapi tidak, di sini emas yang ada adalah 100% daripada 10,000 tadi. So nilai emas adalah 10,000 walaupun kita dah ambil 8,500. Okey? GCA ni, okey, GCA nak beli kena tengok harga. GCA nak beli tak perlu tengok harga. Kenapa? Sebab GCA ni untuk menyelamatkan belanja hangus kita. Kita dapat gaji hari ni, esok kita nak kena pakai. Kita nak tunggu harga ke tak? Kita buat saja. Sebab kita boleh buat sebab GCA ni adalah bersifat long term, bersifat jangka masa panjang. Berapa panjang? 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan ke atas. Okey? Ingat, GCA ni kita nak menyelamatkan belanja hangus kita. Kalau kita nak tunggu harga turun seperti yang kita nak, sampai sudah harga main tempat yang sama, jadi kita tak adalah, kita terpakai. Jadi tak berlaku GCA. Maksud, kita tak adalah menggunakan fasiliti GCA tadi untuk menyelamatkan belanja hangus kita tadi. Harga emas berubah setiap masa. Betul Syahrin, betul harga emas. Emas fizikal di GSA, jadi keuntungan GCA itu boleh GCA balikkan. Boleh. Keuntungan GCA tadi, okey, sekarang punya sistem, bila kita dah terminate GCA, dia akan masuk dalam float account. Daripada float account tadi, kita boleh push masuk ke dalam bank kita ataupun kita boleh membeli GSA balik. Dan kita boleh buat GCA balik. Boleh. Okey? Kalau sekali je letak, macam mana pula Nurinawati Ahmad? Tak kisah, you nak sekali letak atau you tak nak letak pun tidak ada masalah. Soalan dia, kalau you dah faham GCA, nak ke tidak, you tak nak ke dapat recovery balik? Contoh, untuk Nurinawati, contoh Nurinawati ni kerja dah 5 tahun, gaji 2,000. 2 darat 12, 12 bulan 24,000. Darat, katalah 10 tahun, darat 10 tahun 240,000 atau 5 tahun 120,000. Cuba cek dalam akaun sekarang, yang dah kerja 5 tahun ada tak 120,000 tu? Tak ada kan? Mana pergi? Perbelanjaan. Dan dia tidak akan datang balik. Itu perbelanjaan biasa. Sekejap lagi semua soalannya kita jawab sebab kita belum habis lagi. Kita belum habis lagi. Nur Mazidah Yasi, kenapa 1.2 juta? Saya ulang balik sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Kenapa 1.2 juta? Okey. Okey, 1.2 juta di sini. Okey. Kita ni buat sebulan je tau. Nampak tak? Sebulan saja. 7 tahun lepas kita buat 10,000 GCA. Okey. Jadi katalah 7 tahun kita buat setiap bulan. Bermaksud kita akan ada 12 kali lah. Darat 12. Kita buat selama berapa tahun? 7 tahun. Darat 7. Kita adalah lebih kurang 1.2 juta. Menunggu kita. Potensi. Okey. Adakah confirm dia akan dapat apa ni? Tidak confirm. Dia mungkin lebih, dia mungkin kurang. Bergantung kepada harga emas pada masa itu. Okey? Boleh? Boleh? Okey. Yang soalan tuan-puan ni kejap lagi, boleh Adik Azwan letak 300 agreement pun boleh. Okey, sekarang ni GCA ni dia bukan wajib tau. Kalau orang yang tak faham, dia bukan wajib. Tapi kalau orang yang faham, dia akan wajibkan diri dia. Kenapa? Sekejap lagi, kita belum habis lagi pasal GCA ni. Ada lagi beberapa slide. Okey? Lepas ni, kalau tak faham lagi, you guys tak faham, tanya lagi, saya akan explain. Okey? Sebab nanti terganggu. Boleh? Alright. Okay, now. Okay, ini konsep dia. So, konsep ni you guys kena dapat tau. Kena dapat. Okay? Now. Okay. Ini saya tak nak explain, macam sama juga. Okay, now. Ada dua option tau. So ada dua option. Okay? Quantum Mentor dia tidak paksa klien dia. Tak paksa. Cuma dia kata ada facility. You faham, you pakai. You tak nak faham, you tak nak pakai, tidak ada masalah. Okay. So kita nak buat dua option. Pertama, orang yang tak non-GCA. Bermaksud orang non-GCA, orang yang tak tahu pasal Quantum Mentor, ataupun orang yang dah masuk Quantum Mentor tapi dia tak faham pasal GCA. Okey? Di sini. Katalah dia gaji 5,000. Okey? Daripada gaji 5,000 dia akan dapat apa? 5,000 gajilah.
Tapi kalau dia ni jadi orang yang beringat-ringat, dia save, dia spend 85%, dia cuba nak saving 15%, iaitu 750. 750 ni dia ni agak smart lah, dia kata. So 750 dia simpan dalam bentuk emas. So katalah harga emas 300, dia dapatlah 25 gram. So dia buat benda ni setiap bulan. Ni yang tak pakai GCA. Okay, now sekiranya profit naik 100%, emas berharga daripada 300 naik 600, okay? So dia punya nilai dia akan menjadi berapa? 25 dan 600, dia akan dapat 1,500. Ini yang tak buat GCA. Saya nak compare orang yang tak buat GCA tetapi dia ada balance sikit, dia gunakan balance untuk beli emas. Tapi beli emas dengan kaedah biasa. Okay, now ini yang belah sini pula orang yang masuk quantum metal dan dia faham GCA macam tuan-puan semua ni. Macam tuan-puan yang 125 orang ni, you adalah quantum metal punya members, you adalah consultant quantum metal and you faham. Bila you faham, you buat. Kalau you faham, you tak buat, itu adalah satu kerugian sangat besar. Okey, dia bergaji 5,000 sama. So apa yang orang ini buat, orang yang faham pasal GCA, dia akan terus buat beli GSA, buat apply GCA. Okey, dia akan beli emas, dia akan apply GCA. So apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat 4,250 cash macam ni juga untuk dia spend, then dia akan dapat 16.67 gram. Daripada 16.67 gram, ingat tak? 5,000 dapat emas bernilai berapa? Bernilai 5,000 dan cash 85% kan? 4,250. Ingat tak? So dapat ini emas ni bernilai berapa? Bernilai 5,000. Yang ini emas ni bernilai berapa? Bernilai 750. 5% tadi. Okay, now apabila profit naik 100% macam ni, macam yang ini, okey, yang ini untung, ini dapat 1,500, ini dapat 10,000 nilai dia, nampak tak? Sebab apa? Sebab dia adalah 16.67 darab 600, dapat 10,000. So, yang mana you guys? You nak 1,500 ke you nak 10,000? Nampak tak? Ini kalau kita menggunakan konsep dua-dua pakai 85% untuk belanja, tapi yang non GCA tadi, yang balance 50% tadi, dia simpan dalam bentuk emas. Macam dia dah smart lah, sebab dia faham pasal kelebihan emas. Tapi yang GCA ni tadi, dia menggunakan konsep GCA di mana emas ni adalah 5,000 100% saving dalam bentuk emas, yang sebelah non GCA ni hanya 50% dalam bentuk emas. Okay, so ini yang disimpan dalam bentuk emas. Okay, now kita bagi contoh satu lagi. Okay, so non GCA dan GCA punya cara. Okey, yang ini dia macam mana? Yang ini dia simpan 15%, dia belanja 80%. Tapi dia simpan dalam bentuk mana? Dalam bentuk cash, dalam bentuk wang dalam bank dia. Okey, berapa? 750 sebulan, 15%, 4,250 dia simpan setiap bulan. So setahun dia ada 9,000 saving. Okey. So yang kita propose adalah yang ini, di mana simpan, nampak tak? Ini simpan 50%, ini simpan 100%. Kenapa saya kata 100%? Kalau kita GCA-kan 5,000, kita dapat 20 gram plus minus. Kita nak mudah, kita assume 20 gram. Okay. So kita simpan 20 gram instead of 750. So at the end of the day, dia ada 240 gram. Okay. And sama, dia spend 85%, 4,250. So apa beza dia? Bezanya dia macam ni, tuan-tuan. Okay. Kalau konvensional ni, atas 9,000 ni tadi, katalah bank ni baik hati, dia bagi 2%. 2% dapat 180 setahun. Tapi kalau dia menggunakan kaedah GCA, kita ambil buat assumption emas naik 10%, okey, so dia akan dapat berapa? 4,100 setahun. Ia dapat berapa? 4,100. So jadi you guys nak 180 ke nak 4,100? Ini baru 1 tahun Baru 1 tahun. Kalau 5 tahun, kalau 10 tahun, nampak tak? So ini nak tunjuk, kita nak demonstrate kelebihan kita buat GCA dengan tak buat GCA. Okey, GCA ni belum habis lagi, dia ada lagi few slide. Okey, so I hope by the end of the slide untuk GCA ni you guys faham. Kalau tak faham, masa kita tanya. Okey, boleh? Okey, baik. Now, okey, untuk GCA ni kita perlu ada penetapan matlamat. Masuk penetapan matlamat ni, kita nak simpan berapa banyak dan berapa lama. We must have target. Kalau kita buat je tanpa target dan kita tak dapat result, kita nak tengok juga performance dia macam mana. Okey, so dalam sini adalah isu dalam bentuk berapa banyak dan berapa lama. Contoh kita kata, dengan modal hanya 100 setengah, kita dapat simpan 100 gram.
Dengan hanya modal 1,500, kita hanya dapat simpan 1 kilo. Dengan hanya modal 15,000, kita akan dapat simpan 10 kilo. Dengan hanya modal 150k, kita akan simpan 100 kilo. Selama mana? Selama 28 bulan kita buat ataupun 28 kali transaksi. Macam mana ni tak faham ni? Mustahil ke? Okey, jadi kita nak go through satu persatu. Contoh, yang ni tuan-puan tak payah fikir banyak-banyak, senang aja. Contoh, kalau kita golongan yang bergaji RM1,000, okey, Mr. Jadi beritahu, gaji RM1,000 aku belajar malam ni, buat GCA, beli emas, buat GCA. So, RM1,000 dapat emas 3.58 gram, cash balik 800.5. Okey, ini wajib berlaku. Dapat, ini wajib berlaku. Yang ini tak wajib. Sama ada kurang atau lebih gram bergantung pada harga semasa. So, in other words, modal sementara adalah 1,000. 1,000 ni gaji kita modal sementara sahaja. Maksud sementara sebab apa? Sebab kita dapat balik 800.5 ni. So, modal sebenar kita adalah 100.5 yang mana kita merupakan ianya adalah force saving kita ataupun plan pension kita. Nampak tak? Ataupun retirement fund kita. So, kita buat ni 28 kali, 28 bulan, berapa lama ni? Kita buat 28 bulan, darat 3.58 gram, kita dapat kurang lebih 100 gram. Nampak tak? Dengan hanya 100.5 sebulan sahaja. Ini yang dikatakan 100.5, kita dapat pupus 100 gram. Okay. Kalau orang luar nak dapat 100 gram ni, dia kena bayar 30,000, tuan-tuan. Tapi kita sebagai ahli quantum meter yang sangat bertuah ni, kita hanya bayar 4,200 saja. 4,200, itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. 100.5 darat 28, hanya 4,200 saja kita bayar. Orang luar yang tak faham pasal quantum meter ataupun orang quantum meter sendiri yang tak faham pasal GCA, dia bayar 30,000. Kita malam ni yang 100 lebih malam ni akan bayar berapa? 4,200 je untuk dapat 100 gram. Itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Nampak tak? Katakan emas naik 5 tahun kemudian dapat naik 800. So, 800 darat 100 gram, you guys dah ada 80,000 asset value dia. You dah ada aset bernilai 80,000. Gaji 1,000 je sebulan. Nampak tak? Tapi kalau gaji lebih daripada tu, you akan dapat berapa? 5 kali ganda daripada gaji ni, dapat gaji 5,000, you ada 400,000 aset menunggu. Nampak tak? Sama juga, kalau orang yang bergaji lebih sikit, katalah kita ambil gaji 10,000. So, gaji 10,000, mesti jadi bagi tahu, beli emas buat GCA. So, dia beli emas buat GCA, dapat emas, dapat 85%, dapat 8,500. So, 10,000 modal sementara, jangan risau, dia akan dapat balik 85%. Jadi, modal sebenar adalah 1,500. 1,500 ni bukannya modal mati. 1,500 ni adalah kita punya force saving. Simpanan paksa kita. Okey? So, nampak tak? Kita buat selama 28 kali, kita dapat 1,000 gram ataupun 1 kilo, tuan-tuan. So, orang luar yang tak faham pasal quantum meter, yang tak pernah dengar pasal quantum meter, untuk beli 1 kilogram emas, dia kena bayar 300,000. Tapi kita, orang yang 126 orang yang bertuah pada malam ni, hanya bayar 40,000 saja. Itu pun bayar kali. Berapa kali? 28 kali. Nampak tak? Tuan-tuan faham tak ni? Jadi, kalau kita tak buat, kan rugi ke tu? So, katalah 5 tahun kemudian emas naik RM800 per gram. Okey? So, dia dah ada asset value sebanyak 800,000 menunggu dia. Ataupun kalau gaji dia 5 kali daripada ni, dia akan ada 4 juta menunggu dia. Asset value dia. Nampak tak? Sama juga katalah satu company yang ada OPEX dia, operation cost dia 100,000. Katalah operation cost dia 100,000. So, kalau dia faham pasal GCA ni, so dia akan kata, mesti jadi kata, kau sebelum bayar gaji anak-anak pekerja tadi, sebelum bayar segala macam, buat dulu GCA. So, dia akan dapat 85,000 balik dan dapat emas. Okey, so modal sementara 100,000, modal sebenarnya hanya 15,000. So, dia buat selama 28 kali atau 28 bulan, dia akan dapat 10 kilogram emas. Yang mana harganya kalau orang yang biasa nak beli adalah lebih kurang 3 juta. Kita quantum meter orang yang faham ni hanya bayar 420,000 saja. Itu pun bayar berapa kali? 28 kali. 5 tahun kemudian harga emas 8,800, dia dah ada 8 juta aset dia.
Katalah OPEC dia lagi tinggi, lima kali tinggi daripada ni, katalah OPEC dia sekian 500,000 sebulan, dia ada 40 juta menunggu dia. Aset ni. Nampak tak? Dengan hanya berhijrah cara saja. So ini misi yang kita perlu ada. Okey? Soalan sekejap lagi saya jawab selepas habis GCA. Okey. Now, so di sini saya nak share, saya nak berkongsi teknik pinjam sekejap. Kita dah faham ni, kita dah faham pasal GCA. Ada suami, ada si isteri. Suami bekerja, isteri tak bekerja. Katakanlah suami bergaji 10,000. Suami dah faham, dia buat GCA. Dapat 40 gram dan 8,500. 8,500 dia spend. Dia spend. Belanja di sini. Okey. Si isteri ni adalah 1,500 dia punya allowance. Si isteri hanya melihat dan gembira suami dia mengumpul emas 40 gram sebulan. Okay, now, kita nak dua-dua happy. Kita nak propose. Si suami gaji 10,000 masih sama. Okey. Si suami buat GCA menggunakan teknik TPS. Apa tu? Teknik pinjam sekejap. Teknik TPS. Okey. So, kita dapat 40 gram dan 8,500. So, 8,500 ni tadi, instead dia belanja, stop kat situ dulu, pinjam sekejap dekat si isteri. Si isteri tadi mungkin ambil 1,500 yang dia ada simpan tu, campur 8,500, dapat 10,000, beli GSA, buat GCA, dapat 40 gram dan 8,500. Kemudian, 8,500 ni, si isteri janganlah buat sesenyap, pulang balik kepada si suami untuk dibelanjakan. So now, dia pun ada 40 gram. Daripada 40 gram yang asal, dia dah grow kepada 80 gram satu household. Nampak tak? Ini kita menggunakan teknik TPS, teknik pinjam sekejap. Contoh, katakanlah suami dan isteri bekerja dua-dua. Dua-dua bergaji 10,000. So, mereka berdua ni dah faham. Dia datang kelas Mr. JD malam ni, dia faham. Okay, so, yang si suami buat 10,000, menggunakan GCA biasa dapat 8,500. Si isteri pun buat sama juga, dapat 40 gram, dapat 8,500 untuk belanja. Total dia dapat 80 gram. Fine. Ini dah bagus. Tapi ada cara yang lebih bagus. Menggunakan teknik TPS. Teknik apa? Teknik pinjam sekejap. Macam mana? Si isteri ni tak kisah whichever first, dia pinjamkan kepada si suami dulu. So, 10,000 tambah 10,000 jadi 20,000. 20,000 ni buat GCA dapat 80 gram dan 17,000. 17,000 ni tadi jangan spend dulu. Pinjamkan balik kepada si isteri. Isteri tambah duit poket lagi 3,000. Jadikan 20,000. Buat GCA dapat 80 gram dan 17,000. Dan ini bagilah seorang separuh 8,500 dan 8,500 seperti biasa untuk dibelanjakan. Dan daripada 80 gram dia dah jadi total up 160 gram satu household. Menggunakan teknik pinjam sekejap. Ini idea. Okey. I'm sure 126 orang ni dah berbunga-bunga dalam fikiran ni. Dia tahu dah macam mana nak buat. Okey. Boleh? Okey. Kita pergi sikit lagi insyaAllah. Nah. Untung ke tidak buat GCA ni? Banyak tuan-tuan tanya kan. Untung ke tidak buat GCA ni? Ini yang kita abstract daripada sistem. Okey. Untung ke tidak GCA? Nampak tak convert ni? Convert bermaksud yang 85% yang dapat tu. Convert tu. So, bermaksud convert ni dah habis belanja dah. Dah belanja dah. USD 3 juta. Dia dah habis belanja. Nampak tak net gain? Tiba-tiba datang balik 406,000. Ini daripada sistem ni tuan-tuan. Ini baru 1 tahun plus-plus. Kita tak cakap pasal 7 tahun yang kita cakap tadi. Ini baru 1 tahun plus-plus. Nampak tak? 3 juta dah beli rumah, dah beli kereta, dah habis belanja. Datang balik 406,000. Baru 1 tahun. Faham tak? So, nampak tak Gramesh ni? Inilah yang akan bekerja untuk kita 24/7. The moment harga emas naik, daratlah dengan yang kawan ni. Inilah tolak semua segala macam, inilah kita akan dapat. Campur dengan 50% yang ni tidak termasuk 50% lagi. Ini tak termasuk. Ini hanya keuntungan daripada yang dulu dengan sekarang saja. Nampak tak? Ini saya extract daripada sistem ni. Bukan nombor yang kita letak-letak ni. Boleh? Boleh? Okey. Soalan sekejap saya tengok. Okey, now. Okey. So, sekarang nampak tak? Sebelum kita buat pinjaman perumahan, tuan-tuan, please GCA. Nak bayar pinjaman peribadi, GCA kan dulu. Nak belanja dapur, GCA kan dulu. Nak bayar pinjaman kereta, GCA kan. Belanja sekolah anak-anak,
bayar kad kredit, bil elektrik, broadbandnya, Astronya, nak shoppingnya, semua apa? Buat GCE dulu. So, segala macam perbelanjaan kita ada, pastikan datangnya daripada 85%, tuan. Sebab apa? Yang 100% tu biarlah dia tersimpan dalam bentuk emas yang akan bekerja untuk kita siang dan malam. So, dia punya impact sangat-sangat besar, tuan-tuan. Boleh faham tak? So, bayangkan kita start kereta, isi minyak pagi ni, emas bertambah. Ajakkan kawan makan canai, belanja RM20-30, emas kita bertambah. Top up kita punya apa um, smart tag, emas kita bertambah. Hantar belanja dekat orang tua di kampung, emas kita bertambah. Kenapa bertambah? Sebab ini. Sebab kita applykan GCE. Smart spending, smart saving. Belanja simpan 100%, belanja 85%. Boleh? Okay, now. Jom kita tengok lagi sikit lagi. Okay, now. Ini adalah Malaysia's income classification ataupun julat gaji orang Malaysia. B40 daripada kurang daripada 2,500 hingga 4,849 maksimum dia. Okey. So dia ada golongan B1, B2, B3, B4. M40 daripada 4,850 hinggalah 11,000. Okey. And T20 daripada 12,000 daripada 10,000 tadi sehingga ke atas. Regardless kat mana kita berada ni, tuan-tuan, do not worry. Rezeki masing-masing. Tetapi GCA ni adalah is good for everyone. Walaupun kita bergaji RM10 sehari sekalipun, RM50 sehari sekalipun, RM500 sebulan sekalipun, RM2,000 sebulan sekalipun. Kenapa? Sebab kita nak create asset daripada perbelanjaan kita tadi. Soalan paling mudah adalah, katakanlah kita dah bekerja 5 tahun, 10 tahun, bergaji sekian-sekian. Cuba darab dengan 12. Kenapa darab 12? Setahun kita bekerja. Berapa tahun kita gaji? Berapa tahun kita bekerja? 5 tahun. Darab dengan 5. Darab dengan 10 tahun. Itulah amount yang you guys dah habis. Itulah amount yang gaji yang dah dibayar kepada tuan-puan. Cuba cek dalam bank. Ada tak duit tu? Tak ada. Disebabkan tak ada, disebabkan tak ada aset lah. Ini adalah solution yang terbaik untuk kita semua. Untuk tuan-puan. Okey, kenapa? Kita nak buat simulation sekejap lagi. Okey, baik. Contoh, kita ambil contoh B40. B40 kita ambil lah range gaji RM3,000 sahaja. Okey, tengok dekat sini. Kalau RM3,000 dia dah bekerja 10 tahun, okey, total income dia dah RM360,000. Okey, kalau dia tak buat GCA, you guys tak payah baca ke belakang, tak payah. Hanya stop kat sini saja. Bermaksud 10 tahun akan datang, dia akan ada RM360,000 yang dia akan habis hangus lentung, tinggal kena. Okey, seperti yang berlaku 10 tahun ke belakang. Okey, now kita buat simulation, okey, untuk orang yang B40 bergaji RM3,000 sebulan. Kemudian kita buat kenaikan 11%. Kenapa 11%? Goal kita boleh range 10 hingga 16% setahun. Ini cek data. Okey, kemudian monthly convert bermaksud daripada 3,000 ni dia boleh pakai 2,550 sebulan. Yang mana total 85% yang dah dibelanjakan untuk 10 tahun adalah 306,000. Okey. Dan sedar tak sedar dia akan berjaya mengumpul emas sebanyak 825 gram. Okey. And then selepas 10 tahun, okey, dia dah habis belanjakan 306,000. RM308,000 ini menunggu dia. Bersih setelah tolak management fee, setelah tolak 85% yang dia pakai tadi. Nampak tak? Dah belanja 306,000, datang balik 308,000. Iaitu keuntungan dia adalah 471%, 83% recovery daripada 306,000. So kalau golongan B40 yang bergaji 3,000 ni tak buat, insya-Allah 3,000 ni gone video ni. 360,000 ni tak akan datang lagi. Yang datang hanyalah kenangan. Sebab apa? Dia suka sandarkan gaji dia kepada kenangan. Ini yang bergaji 3,000. Okey. Untuk golongan M40, contoh. Golongan M40 kita ambil lah range gaji 5,000 lah. Okey. 5,000 untuk 10 tahun akan datang dia akan menerima gaji sebanyak 600,000. Okey.
Dia akan belanja daripada sini 85% iaitu 510,000 yang dia akan habis belanjakan. Sebab apa? Dia akan bagi 85% sahaja. Okay. Now, selepas 10 tahun, dia buat benda ni month in, month out secara istiqamah, secara konsisten. Jadi dia sudah berjaya kumpul emas sebanyak berapa? 1.3 kilo emas. Okay. Di mana plus minus nanti asset value yang dia berada selepas 10 tahun adalah sebanyak 1.1 juta. Asset value dia. Okay. Setelah tolak fee, setelah tolak 85% yang dah pakai ni, datang balik kepada dia 513,000. Datang balik iaitu 471% profit, iaitu recovery rate 83%. Apa maksud recovery ini? Maksud dia yang dah belanja 510,000 ni datang balik sebanyak 83%. Datang balik sebanyak 513,000. Mana pergi for saving? Ada for saving di sini. Tak hilang 15% tadi. Termasuk dalam 513,000 ni tadi. Nampak tak? So kalau orang yang bergaji 5,000 tak buat GCA, 600,000 ini bakal hangus sehangus-hangusnya. Okey. Untuk golongan T20. Okey. Untuk golongan T20. Untuk golongan T20 katalah kita ambil gaji 15,000 lah. Okey. Dia buat benda selama 10 tahun. Okey. Dia akan 85% dia akan pakai 1.5 juta. Okey. And then 10 tahun kemudian yang menunggu dia adalah 1.54 juta, iaitu keuntungan sebanyak 471%, iaitu recovery sebanyak 83%. Dah belanja habis dah ni, yang ni 1.53 datang balik 1.54 juta. Nampak tak power GCA ni? Okey, now ini fokus dengan saya tuan-tuan. Fokus dengan saya. Sekarang kita buat simulation ni kan? Simulation. Simulasi untuk 10 tahun akan datang. Now, saya nak tunjuk kita nak buat backtest. Backtest bermaksud kita nak buat yang dah berlaku 20 tahun lepas. Kita nak tengok simulasi kita ni tepat atau tidak. Okey, yang dah berlaku tu. Sebab ini kita dapat kita kata oh ini baru simulation kan? Tak tentu lagi kan? Betul. Betul tak tentu lagi. Tapi kita buat simulasi berdasarkan data. Nanti kita boleh predict lebih kurang lah. Okey? Baik. So kalau kita buat backtest, okey? Kita buat backtest. Kita buat backtest Okey. Kita buat backtest yang dah berlaku 20 tahun lepas. 20 tahun lepas harga emas berapa? RM35. RM35 per gram. Okey. Kita buat 20 tahun lepas Okey, kenaikan kita buat 11%. Okey. Kalau gaji RM3,000, jumlah gaji dia akan ada 3,000 darab 12 darab 20, 720,000. Okey. Yang dia akan habis hangus bayar, hangus dibelanjakan daripada 85% tadi 612,000. Okey. Sedar tak sedar dia dah kumpul 9 kilogram emas. 20 tahun kemudian dia akan expect to have 1.7 million. Okey. Now, the best part kat sini tuan-tuan tengok tak ini? Ni. Anggaran harga semasa. Nampak tak? Berapa? 282. Sekarang harga berapa? 287, 290 kan harga sekarang? Nampak tak? Saya nak tunjuk kat sini yang simulasi yang kita buat ni agak tepat tau. Agak maknanya kita tak syok sendiri dengan data yang kita dah kaji sebelum ni. Ini kita buat backtest yang dah berlaku sebelum ni. Nampak tak? So kalau GCA dah wujud 20 tahun lepas, si kawan ni dah ada 1.7 juta. Malangnya GCA baru diperkenalkan 2019. So what I'm saying, yang dah berlaku 5 tahun kita dah kerja, 10 tahun kita dah kerja, berapa tahun kita dah kerja, there's nothing much we can do. Tetapi we can do something yang akan berlaku 5, 10, 20 tahun akan datang. Nampak tak tuan-puan? Nampak? Boleh faham? Boleh faham? Jadi saya selesailah pasal GCA ni. Okey? Now, saya nak baca soalan sekejap. Okey. Betul. Okey. Boleh tak bagi contoh di bawah 1,000, misalnya gaji cuma 300.5, kalau dia join Qtometer dengan modal yang paling minima dan selepas itu dia tak ada top up sampai 6 bulan atau 1 tahun, adakah modal dia join QM tu hangus sebab time? No. Dekat Quantum Metal
dia bukannya pelaburan, tuan-tuan, Tuan Haji Ahmad, dia bukannya pelaburan. Quantum Meter adalah satu platform jual beli emas. Jadi bila kita beli emas kita, kadang kita dapat 10 gram, emas kita tetap 10 gram. Yang berbeza, yang berubah adalah nilai dia pada masa tu. Sama ada dia lebih tinggi daripada harga kita beli ataupun lebih rendah pada harga kita beli. Okey, so dia tidak akan hangus. Okey, dia tidak akan hangus. Nak keluar jalan-jalan pun pakai duit, betul. Okey. Selalu berapa lama masa untuk ambil GCA untuk masuk dalam bank? Bank kalau kita buat GCA dalam SOP Quantometer 1 hingga 5 hari bekerja. Okey, 1 hingga 5 hari bekerja. Selalunya kalau kita buat pagi-pagi, kita akan dapat next working day. Selalunya tak pernah gagal saya buat. 2 tahun lebih saya buat ni, hampir 3 tahun tak pernah gagal. Okey. Kadang-kadang dapat the same day pun ada. Buat pagi-pagi, malam dah ada dalam akaun. Tapi selalunya kalau saya buat hari Isnin, hari pagi, hari Selasa dah dapat dah. Tapi jangan elakkan kita buat hari Jumaat kalau kita nak pakai cepat sebab dia akan masuk hari Isnin atau hari Selasa. Okey? Betul, Mimi. Contoh 10 tahun akan datang yang saya kata 513K tu boleh keluar dalam bentuk cash. Betul. Setelah kita terminate, dia akan masuk dalam float account. Daripada float account, kita akan push masuk dalam bank. Boleh. The next day dah masuk dalam bank. Kalau nak beli GC direct atau melalui GSA dulu. Okey, nak buat GCA ni perlu ada emas. Kalau kita belum ada emas, kena beli emas dulu. Nampak tak? Beli emas dekat GSA, KMSL, kemudian kita tick gold convert. Okey? Force saving tu boleh buat GCA balikkan. Force saving yang dalam tu tetap dalam tu. Kita terminate nanti, whatever balance, kita boleh buat GCA balik. Okey? Evin Sonyon. Okey? Boleh? Okey. Boleh? Okey. Saya dah selesai pasal GCA. Ada soalan lain tak sebelum kita pergi kepada GAE? Boleh? Okey, good. Terima kasih semua ya. Okey. Baik. Now. Okey. Okey, now. Sekarang kita dah selesai menyelamatkan. Okey. Satu lagi saya nak saya nak highlight dekat sini. Tadi kita kata GCA dapat menyelamatkan, kan? Betul tak? Sebenarnya GCA bukan saja dia menyelamatkan, tuan-tuan. Sebenarnya dia apa dia? Dia juga ada unsur menggandakan. Dalam GCA itu sendiri, dia ada unsur menggandakan. Berapa kali ganda untuk GCA ni? Dia ada 6.67 kali ganda. Macam mana 6.67 ganda ni? Join kelas kita hari Sabtu. Kita akan explain macam mana quantimeter ni 6.67 kali ganda untuk GCA ni. Okey? Kita ada 10 kali ganda, kita faham. Kita ada 5 kali ganda, kita faham. Tetapi GCA ni, selain daripada dia menyelamatkan, ia juga adalah satu produk gandaan, iaitu 6.67 kali ganda. Okey? Now, selesai GCA. Now, kita nak tengok macam mana quantimeter yang dikatakan produknya boleh memaksimumkan atau boleh menggandakan. Okey? Baik. Konsep GAE ni macam ni, tuan-tuan. Okey? Contoh, untuk GAE kali 10, ini yang kita bayar, kita beli, ini yang kita dapat. Okey? Ini kita bayar, ini kita beli, ini kita dapat. Kita beli satu, dapat 10. Jadi untuk kita ada 1 kilogram emas, kita tak bayar 1 kilogram emas. Kita bayar berapa? Kita bayar 100 gram emas. Untuk ada 100 gram emas, kita tak bayar 100 gram. Kita bayar berapa? Kita hanya bayar 10 gram emas je. Untuk ada 10 gram emas, kita tak bayar 10 gram. Kita bayar berapa? Kita bayar 1 gram. Siapa yang baik hati bagi 9 kali ganda ni? Inilah dipanggil quantum metal yang baik hati pada kita. Dia bayar kepada kita melalui kaedah tawaruk financing. Ini 10 kali ganda. Okey. Untuk 5 kali ganda pun sama, tuan-tuan. Ini yang kita bayar, ini yang kita dapat. Siapa yang bagi ni, baik hati bagi ni? Dia berguna kaedah tawaruk financing. Automatic. Okey. Guaranteed facility. Tak kisah siapa kita. Dari mana kita berasal, warna kulit kita kulit apa, credit score kita macam mana sekalipun, kalau security kita tak cantik pun, guaranteed facility. Kita beli satu unit GA10, dia bagi dapat 10. Beli satu unit GA5, dapat 5. Okey. So ini yang kita dikenakan berapa? 3.5% daripada management fee ni, yang ini. Okey. Baik. Contoh. Macam mana kita nak faham konsep tawaruk ni di quantum metal? Contoh. Ini modal kita. Kita kata kita dapat beli satu, dia terus bagi 9, kan? Jadi 10. Kalau dalam USD, dalam JA kali 10, kita satu unit ada 250. Yang kita dapat 9 darab 250 berapa? 2250. Total dia berapa? Total dia tambah ni 2500. Jadi inilah yang dikatakan 10 kali ganda. Okey.
Now, tunggu dapatlah profit banyak ni. Bila dapat profit macam sehari dua ni, yang semua orang dapat profit dalam masa 10 hari, dalam masa seminggu yang berlaku ni, baru lepas ni, so dia nak terminate. So, bila kita terminate, apa yang pertama sekali yang akan berlaku adalah dia ambil balik tawaruk ni. Ni bukan kita punya ni. Kita pinjam sekejap saja. Katalah kita 10 hari, 10 hari lah kita pinjam, kita pulang balik keseluruhannya. Nampak tak? Maksudnya pembiayaan bertangguh ni tadi. Pembiayaan bertangguh, selepas kita pakai, kita pulangkan segalanya. Okay? So, apa yang tinggal? Warna biru. Modal kita dan untung kita. Kalau nak tepat lagi, tolaklah fee ni. Macam kalau yang berlaku 1 minggu, 2 hari sudah ni, kalau kita pakai 10 hari saja kan, katalah kita pakai 10 hari. So, fee yang kita dikenakan untuk yang ni adalah 3.5%. Daripada mana? Daripada 2250. Iaitu 78.75. Kalau bahagi dengan 1 hari, kita dapat 0.22 per day. Kalau 10 hari, kita hanya bayar $2.20 saja. Ni. Jadi, kita dapat modal banyak ni, dapat profit banyak ni, tolaklah $2.20 saja. Faham tak? Inilah konsep JE kali 10. Okey? Now, kita nak tengok sikit pengiraan dia macam mana. Contoh, CA ni, dia beli emas di kedai emas dekat luar sana. Ada modal 10,000. Okey, kedai emas di luar sana ada tak tawaruk yang ditawarkan? Tak ada. Kosong. Jadi tetap 10,000. Okey? Dia membeli harga emas pada harga 200.5. Berapa gram dia dapat? 10,000 bahagi 200.5, dia dapatlah 40 gram. Tunggu, harga emas dah naik RM300. Dia nak jual harga RM300, jadi 440 gram darat 300, 12,000. 12,000 ni tadi ada tak tawaruk yang dipinjam daripada awal tadi? Tak ada. Jadi kosong. Jadi berbaki tetap 12,000. 12,000 tolak modal 10,000, ada lagi 2,000. Dia untung 2,000 iaitu 20%. Yang ini semua orang faham. Okey. Adapun untuk yang CB ni pula, CB ni dia membeli emas di quantum metal, iaitu produk JE kali 10. Modal sama dengan modal CA ni tadi. Okey, 10,000. Bila letak je 10,000, remember nak kotak merah tu, dia akan bagi 9 kali ganda 90. Jadi automatik dia akan jadi modal jadi 100,000. Membeli pada harga yang sama, 100,000 bahagi 200.5 dapatlah 400 gram. Tunggu harga emas naik 300, jual 400 dah 300 dapat 120,000. 120,000 ingat tak bila kita terminate atau kita nak jual, nampak tak? Apa yang akan berlaku? Ambil tawaruk dulu. Tawaruk kena pulang balik. Jadi 120,000 tolak 30,000, 90,000, tinggal 30,000. Modal berapa? 10,000. 30 tolak 10,000, tinggal 20,000. So, yang ni 2,000 untung, yang ni 20,000 untung. Beza tak? Bumi dan langit kan? Okey, now kita ulang balik. Modal berapa? CA 10,000, CB 10,000. Okey. Beli berapa? CA beli 200.5, CB beli 200.5. Sama. Nak jual berapa? CA jual 300, CB jual 300. Nak tunggu daripada 200.5 hingga 300 pun sama lamanya. Kalau 3 bulan, 3 bulan lah. Kalau 6 bulan, 6 bulan lah. Okey. Tetapi, CA ni tadi dapat 2,000 untung, suka sangat dia. CB dapat 20,000. Nampak tak? So, kalau kita faham proses ni, kita nak jadi CA, kita kena jadi CB. Platform yang kita masukkan tadi adalah satu platform yang patuh syariah ni. Yang comply dengan semua undang-undang yang berada di Malaysia. Platform yang membekalkan emas kepada bank-bank tempatan. Nampak tak? So, kita nak yang mana? Kita nak 2,000, kita nak 20,000. Tanya sendiri. Okay. So, now, bila kita faham, kita ada modal, kita nak pakai fasiliti bantuan. Tanya. Jawapan ada pendiri sendiri. Now, kalau adik-beradik kita ada modal yang sama, nak beli emas, kita nak suruh dia beli emas kat mana? Jawapan ada pada diri sendiri. Kalau jiran tetangga kita ada duit yang sama, nak beli emas, kita nak suruh dia beli emas kat mana? Inilah cara kita nak membina networking kita. Daripada pemahaman. That's why I said, product mastery ni untuk ekonomi recovery solution sangat-sangat penting. Kena faham. Walaupun kita banyak mana sekalipun duit kita, at the end of the day, kalau kita tak faham konsep ni, kita cakap quantum metal tipu lah, tak dapat untung lah. Sedangkan kita tak faham konsep dia. Okey? Boleh? Baik. Now. Now. Okey. Contoh.
kita ada certain capital. Tak kisahlah ada 10,000 ke, ada 100,000 ke, ada. Tapi kita nak beli emas. Tapi kita nak untung 100%. Okey. Contoh, kalau kita beli kedai emas di luar sana, katalah pada harga 200,500. Kita nak untung 100% ni, kita kena tunggu emas berharga berapa? RM500. Soalan dia, berapa lama nak tunggu RM500 ni? 5 tahun? 6 tahun? InsyaAllah. Kan? Tetapi kalau kita beli kedai emas di Quantum Metal, kita nak untung 100% daripada 200,500 ni, dia tak perlu tunggu pergi 500. Kita hanya pergi naik berapa? 10% saja. Naik 10% iaitu 275, kita dapat 100%. Kenapa 10%? Sebab ini adalah produk JAE kali 10. 10 kali ganda kan keuntungan, jadi 10 kali 10, 100. Jadi slide ni dia buat pada 2 tahun lepas contoh. Jadi daripada 200,500 dah naik 275. Nampak tak? Setahun lebih saja dah untung 100%. So, Quantum Metal ni kita buktikan di sini produk JE10 ni bukan sahaja dia 10 kali lebih banyak, tapi ia juga adalah 10 kali lebih cepat. Faham tak? Jadi siapa tak nak banyak, siapa tak nak cepat? Produk patuh syariah, produk yang legit, bukan skamer, syarikat yang membekalkan emas pada bank bertepatan. Siapa tak nak? Saya nak kalau 10 kali 10 cepat, 10 kali 10 kali lebih cepat, 10 kali banyak. Saya nak, tuan-tuan saya tak tahu. Betul tak? Okey. Baik. Now, okey, ini sangat-sangat penting. Yang ini sangat-sangat penting tuan. Kita faham tadi untuk produk JE kali 10 ni 1% naik kita dah untung 10%, kan? 5% naik kita dah untung 50%. 10% naik kita dah untung 100%. Okey. Apabila keadaan ini berlaku macam semalam, macam hari ini, macam kemarin, apa kita buat tuan-tuan? Kita terminate tuan-tuan. Terminate bila profit. Sebab bila kita terminate, kita akan dapat apa? Kita akan dapat modal balik dan kita akan dapat profit. Dua-dua dia bagi pada kita. Okay. Sekiranya kita tak terminate, walaupun kita berada di position ini sekalipun, dah untung 100% sekalipun, kita pergilah cakap kawan kata, kata tak aku dah untung 100%. So kawan kita yang faham, so what? Selagi mana kita tak terminate, bukan hak kita. Okey, dinamakan apa? Dinamakan unrealized profit. Profit atas kertas, profit atas angin. Nampak tak? So, di anytime emas boleh turun, anytime kita akan tak dapat profit selagi mana kita tak terminate. Sebab tu yang 2-3 hari lepas kita bagi tahu, guys, dah untung atau belum? Untung, please secure, terminate. Dapatkan modal balik, dapatkan profit. Tunggu the next call untuk kita kata untuk buying zone. Ini konsep JE kali 10. Sama tuan-tuan, kalau sekiranya harga emas turun 1%, dia akan rugi 10%. Turun 5%, dia akan rugi 50%. Turun 10%, dia akan rugi 100%. Tapi kerugian yang kita masukkan tadi, sekiranya kita tidak terminate, dia hanyalah dinamakan unrealized loss. Rugi atas kertas. Bukan rugi betul-betul. That's why kita kata, kalau turun harga ni, kita tak panggil rugi. Kita panggil apa? Belum untung. Kita panggil apa? Belum untung. Macam mana kau punya JE10? Masih belum untung. Dia pun tak panggil rugi. Rugi ni bila you terminate. Okey? Bila terminate, you rugi. So, tak kisah berapa kita ada, 40 gram ke, 100 gram ke, 200 gram ke, emas kita tetap utuh. Tak kisah harga macam mana sekalipun. Harga meroket, skyrocket sekalipun atau menjunam sekalipun, emas kita tetap 100 gram. Yang berubah adalah nilainya pada masa tu. Cuma semua orang faham kan? Semua orang dapat bezakan nombor yang besar dan nombor yang kecil. Paling asas je. Kalau nombor besar, lebih besar, kita dah untung. Nombor lebih kecil, kita belum untung. So, jangan buat apa-apa masa lebih kecil. Sebab di Quantum Metal ni, kita tak perlu panik. Tak perlu kita rasa sedih bila harga emas turun. Menangis kita di pucuk katil tadi. Rasa tak boleh nak tidur, tak lalu nak makan. Kenapa? Sebab harga emas turun. Tapi emas kita tak berubah. Jangan panik. Okay? Tunggu emas tu naik lagi. Kalau orang dah pandai, dah tahu bila emas turun adalah peluang untuk dia menambahkan berat emas dia. Ditambah lagi. Okay? So, di Quantum Metal tak ada margin call, tak ada force selling. Okay, dia akan bagi kita holding power and buying time. Nak beli bila masa pun boleh, nak hold selama mana pun boleh. Okay? Boleh? Boleh faham tak ni? Ini sangat-sangat penting. So, now kalau orang tanya you guys,
Apa risiko di kuantum meter ni? Pada orang yang faham, risiko adalah zero. Risikonya adalah masa. Tunggu masa sahaja dia nak untung. So, jangan panik, jangan gelabah. Okay? Ini produk JE kali 10. That's why, stay close dengan kelas. Stay close with your CFUs. Stay close with your leaders. Selalu baca update-update dalam group, dalam support group tu. Okay? Bila kita letak duit kita beli emas di quantum meter, jangan kita jeling-jeling buat tak tahu. Kita kena cakna kepada aset kita tadi. Barulah kita boleh berjaya di quantum meter. Okay? Attend class. Jangan kita tak attend class. Okay? Baik. Boleh faham? Now, JE kali 10 ni tadi, ini ada syarat JE kali 10 ni tidak seperti GCA. JAE ni tadi, produk JAE ni tadi, dia bukan macam GCA. GCA ni kita kata tak kisah berapa gaji you student sekalipun, you housewife, you bergaji tak bergaji, ada je expenses, please do GCA. Sebab apa? You nak create asset daripada perbelanjaan you. Adapun tu JAE ni bukan untuk semua orang. Okay? JAE ni khas untuk orang yang ada dana yang dia tak pakai 1 hingga 2 tahun. Kalau dia nak gandakan aset dia, JAE adalah solutionnya. Tapi jangan sekali-kali kita pakai duit yang kita nak kenduri 3 bulan lagi. Duit yang kita nak bayar kereta minggu depan. Duit yang kita nak bayar rumah bulan depan. Jangan. Kenapa? Sebab di quantum meter tidak ada jaminan keuntungan. Tidak ada dividen bulan-bulan. Walaupun you kasi beli rumah 100,000 pun, 1 juta sekalipun, quantum meter tidak pernah menjanjikan pulangan secara berkala bulan-bulan. Okey, ingat. Keuntungan kita di quantum meter berdasarkan perbezaan harga beli kita dengan harga semasa. Sekiranya kita beli pada harga murah, harga sedang naik macam sekarang ni, kita jual, itulah keuntungan kita, itulah profit kita. Boleh faham? Okey, itu kena faham. Okey, now. Kita ada modal, kita beli unit JE kali 10 atau JE5 kat sini. Tengok-tengok, alamak, dah harga makin turun. Harga makin turun, apa yang buat? Ada modal lagi, kita sauk lagi, kita beli lagi. Kita menggunakan kaedah, kita membeli pada harga yang berbeza as the price goes down. Okay? Kita gunakan teknik DCA ataupun dollar cost averaging ataupun staging. Kalau dulu kita panggil layering, tapi layering kita tak dibenarkan panggil sebab ada isu-isu yang agak sensitif dengan term layering tadi. Okay. So, bila turun lagi, kita borong. Turun lagi, dah tak ada modal, kita tengok saja. Okay? Jangan risau. Dan ingat, sesuatu yang turun, dia akan naik balik. Sesuatu yang di atas, dia akan turun balik. Okay? So, bila dia naik, kita dah capai profit kita satu persatu yang kita beli di sini tadi secara layering atau secara staging tadi. Sorry, tak boleh pakai layering. Atau secara averaging ataupun beli pada different pricing tadi, kita akan untung satu persatu transaksi kita. So, bila kita dah untung, kita terminate. Beginilah cycle dia. Kita boleh capai daripada yang konvensional sekarang bagi 2 hingga 8% saja keuntungan. Dengan cara macam ni kita buat 6 cycle setahun or more or less, kita boleh capai sehingga 80 sehingga 105% setahun. Menggunakan kaedah yang tertentu. Stay close with your leader, insyaAllah you will get this. Okay? Boleh? Alright. Now, kita dah faham pasal GCA dan GAE. So, what's in it for me? So, what? Dalam aplikasi kehidupan aku, apa kaitannya dengan aku ni? Okey, ini saya bagaimana saya melihat quantum meter membantu saya? Okey, saya jadikan GCA ini sebagai amalan wajib saya. Yang mana saya dah faham pasal GCA, I'll make sure saya simpan 100% dan saya spend 80% every time saya dapat gaji. And then, saya guna GCA ini untuk meningkatkan asset value saya dari sebanyak 85%. Dan segala bentuk perbelanjaan saya ni, saya backup dengan emas. Okay, so now, if I do this day in, day out, month in, month out, saya boleh katakan
kita punya expenses is actually is our asset. Ini yang kita katakan ni tadi. Rugi sekiranya kita tak kuasai GCA ni sebab kita tak perlukan 100% modal untuk kita dapatkan emas. Kita hanya perlukan 50% modal saja. Kita hanya perlukan sedikit saja daripada perbelanjaan ataupun daripada gaji kita tadi untuk kita securekan 100% grammage, nilai grammage mengikut kadar gaji kita tadi. Okey. Untuk JE pula apa saya buat? Kalau ada simpanan saya yang saya tak pakai 1 hingga 2 tahun yang saya tersimpan mana dalam tempayan ke celah-celah bantal ke, saya akan masukkan dalam JE. Saya akan explore. Kenapa? Sebab saya nak gandakan 30%, 50%, 100%, 150% setahun. Saya punya aset. Okey, saya explore JE. Itu saya. So, bila kita dah faham pasal GCA, GE ni, apa kita buat? Gaji kita jangan lupa tuan-tuan buat GCA tuan-tuan. So pastikan emas ni yang bekerja untuk kita siang dan malam. Ada saving kan dalam bank yang kita tak pakai. GCA kan dulu tuan-tuan. So kita ada dua portfolio, ada emas dan ada bank. Yang kita sayang sangat 85% ni masuk balik dalam gua kalau sayang sangat. Okey. Kita ada perbelanjaan, nak pergi travel, nak pergi vacation, nak buat kenduri, nak beli rumah, nak bayar deposit rumah, nak beli kereta, bayar kereta, tukar kereta, nak kedua kendara. Jangan lupa GCA kan dulu tuan-tuan. Sebab apa? 5-6 tahun kemudian, apa yang kita dah belanjakan akan datang balik dengan kenaikan harga emas ni tadi. Okey, kalau kita ada company kita kecil-kecil sebelum bayar gaji, sebelum bayar perbelanjaan lain, GCA kan dulu tuan-tuan. Semua benda kita buat GCA. Sebab apa? Sebab semua benda kita nak backup dengan emas. So, kalau ada lebih yang dekat gaji kita, jangan lupa GA gandakan dia. Kalau yang ni, gandakan dia. Okey? Boleh faham? Okey. So, macam mana kita nak diversify dan increase our asset value, okey? Katalah kita ada simpanan 100,000. Okey, mesti jadi kata kalau ada kau ada 100,000 kau buat GCA. So, bila buat GCA katalah kita dapat 400 gram, nilainya 100,000 dan kita dapat 85% balik, 85,000 balik. So, 85,000 balik ni instead of kita masuk dalam gua balik kepada simpanan kita, apa kita buat? Kita masukkan 70,000 saja dalam simpanan tu. So, 15,000 kita buat apa? Kita pergi beli GA10. 10 dapat 10 unit, itu 10,000, 100,000. So, campur semua ni kita dah ada berapa? 270,000. Bayangkan daripada 100,000 asal, kita dah grow kepada 270,000. Di mana kita ada satu portfolio, 2 dalam bank dan 3 dalam bentuk JE10. Nampak tak? Daripada 1, kita dah ada sifat kepada 3 portfolio. Boleh faham? Okey. Baik. Ini saya tak nak go through. Okey, boleh. Okey, ini boleh go. Okey, now. Ada testimonial. Ada dalam masa 65 hari dah untung 31%. Dalam masa 88 hari dah untung 96%. Dalam masa 99 hari dah untung 90%. Dalam masa 66 hari dah untung 48%. Dalam masa 71 hari untung 60%. Dalam masa 75 hari untung 58%. Dalam masa 88 hari dah untung 9%. Dalam masa 10 hari yang baru lepas berlaku ni dah untung 20 hingga 30%. So, keuntungan di quantum meter, auta ke fakta? Tuan-tuan jawab sendiri, okey? Baik. So, itu saja daripada saya. Saya dah habis cover kita punya topik pada malam ni. So, kalau kita dah faham yang quantum meter adalah produk yang legit, yang satu patut-patut syarah, boleh dipercayai, dia ada complete ekosistem, ada digital, ada fizikal, 100% dilindungi. Apa lagi tuan-tuan? Buat jangan henti, buat tanpa tapi. Okey. Jadi kalau tak faham silakan bertanya. Selamat maju jaya. Okey. Silakan tuan-tuan. Soalan? Mazila dia kata. Kiranya kalau 10 ni kita kena faham. JE kali 10 ni jangan kita buat seolah dia seperti gelang emas kita ataupun rantai emas ataupun cincin yang mak kita bagi. Jangan. Okey? Rantai emas yang suami hadiahkan sayang nak jual. Itu rantai emas. Kalau produk JE kali 10, that's why kita buat cycle tadi. Kita buat cycle tadi bermaksud JE kali 10 tadi bermaksud cycle-nya tadi kita perlu masuk bila dah aset kita dah terganda mengikut kita punya target profit itu, kita keluar, kita jual. Dan kita recycle betul pergi buat 5-6 kali setahun. Itu yang kita katakan kalau kita buat kerap kali tadi buy sell, then kita akan boleh kita dapat keuntungan 50%, 80%, malah 100% ke atas pun kita boleh dapat. Okey?
Ah, sistem akan betul. Apa fungsi jadi introducer consultant tu? Introducer fungsinya, okey, bila kita membeli GE, okey, quantum meter ni punya bisnes sangat-sangat adil dan quantum meter, saya suka quantum meter sebab keuntungan yang quantum meter buat tadi, dia kongsi sama dengan dia punya klien balik, dia give back. Contoh introducer. Bila kita jadi introducer tadi, dia memberi peluang kepada kita untuk kita dapatkan emas percuma atau dapat cashback daripada pembelian kita sendiri. Macam mana jadi introducer? Kita beli 1 unit JE 10 atau 3 unit JE 5. Dengan jadi introducer tadi, kita dapat emas percuma yang quantum meter reward kepada kita, nak promote kepada kita. Okey. Consultant. Consultant di quantum meter, kita boleh jana passive income di quantum meter melalui affiliate program ataupun reseller program. Okey. Macam mana dapat kami? Okey, insya-Allah nanti admin akan sharekan dalam YouTube ni, eh. Dia akan bagi kepada grup masing-masing nanti insya-Allah. Recording ni akan ada available. Um, Kalau ada Artimas, RL Mas ke, nak masuk ke mana? Uh, Okey, yang recording kelas ni insya-Allah kita selalu share setiap minggu. Setiap minggu kita ada share. Tengok Billionaire Warriors punya YouTube, semua ada dalam tu. Nanti insya-Allah admin akan sharekan semua sekali ni. Okey? Ada soalan lagi tak? Yang lain? Ada soalan lagi? Ada soalan? Macam mana jadi consultant? Nak jadi consultant tadi, join kelas hari Jumaat. Raihana hari Jumaat, join kelas hari Jumaat. Kita ajar macam mana jadi consultant, macam mana nak jana passive income, macam mana nak jana passive income 6 angka sebulan di Quantum Method. Hari Jumaat kita ada terangkan insyaAllah. Okey, Rijal Razak. Berkenaan GCA, yang 50% tu boleh terminate macam ni. 50% itu ada bersama dalam gram emas kita tadi. Bila harga emas naik dan kita dapat keuntungan, bila kita terminate, kita akan dapat balik 50% tu tadi. Kita akan dapat balik 50% tadi. Dia bukan pakai pun 50% kita tadi. Okey? Dia sebagai collateral sahaja. Kalau ada buat loan rumah, boleh tak loan tu masuk laju? Definitely, Nur Azali. Kalau nak buat loan rumah, definitely you buat GC. Okey. Kita ada sharekan sebelum ni, macam mana loan kita 35 tahun, kita boleh shorten up, kita boleh pendekkan kepada 12 tahun saja menggunakan kaedah GCA. Nur Azali, nanti kita share nanti insya-Allah kita akan share bagaimana nak pendekkan loan rumah daripada 35 tahun kepada 12 tahun dengan menggunakan kaedah GCA saja. Okey, untuk Nur Azali. Ada lagi tak soalan lain? Boleh? Okey, kalau tak ada, terima kasih kembali Mimi. Terima kasih kembali. Okey, kalau tak ada, kita stop saja di sini dulu ya. Kita jumpa lagi di lain sesi. Cuma insya-Allah kita sama-sama doakan saudara kita di Palestin yang diserang begitu hebat sekali. Kita sambut panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya meringankan ujian mereka, merahmati mereka, sekurang-kurangnya selemah-lemahnya kita hantar doa kita dan buatlah apa-apa yang kita termampu, yang dari segi wang ringgit kalau kita mampu, salurkan kepada sana untuk mereka dapat bantuan. Ya. Okey, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan segala kekurangan penyampaian saya pada malam ni. Uh, uh, Sekiranya tak faham, insyaAllah daripada sesi ke sesi, saya syorkan tuan-puan jangan skip kelas kalau boleh. Kalau ada kelas, masuk dan insyaAllah kita boleh berbincang sama-sama. Itu saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di puncak kejayaan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.